masuk yang ada disebutkan oleh sahabat saya moderator tadi, adalah pengarah wilayah utara ada, pengarah Perlis, Kedah dan Penang pun ada, dan juga mungkin juga daripada ibu pejabat daripada Kuala Lumpur pun ada, dan seterusnya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang ada ni. Alhamdulillah, di atas penganjuran satu program yang baik untuk kita melihat kembali bagaimana keadaan perhubungan kita dalam seharian, ataupun kita lebih tertumpu kepada di tempat kerja lah pada petang ini. Terima kasih kepada pemudah cara majlis Tuan Haji Rosliddin dan juga Tuan Haji Ilmam yang memudahkan ataupun menjadikan perbincangan ini lebih bermakna. Kalau tidak nanti nampak saya seorang-seorang pun tak sedap juga kan, tak comel juga seorang-seorang kan. Okey, alhamdulillah kita berbalik kepada soalan yang telah diutarakan tadi. Soalan pun panjang Tuan Haji no. Okeylah, tak apa. Kita ringkaskan sebab masa kita pun tak panjang. Jadi betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia ini hidupnya adalah tidak seorang berseorangan kan. Kita as a human being tak boleh duduk seorang-seorang kan. Jadi kita perlukan kepada perhubungan kan, kita perlu kepada komunikasi. Sampailah bila mana pihak kerajaan tidak membenarkan ke sana ke sini nak pi juga orang kata kan. Itulah yang menunjukkan keadaan diri kita as a human being. Kita nak berkomunikasi, kita nak berhubungan dengan orang lain, dan kita tidak boleh duduk memencil diri seorang-seorang. Kejap-kejap boleh lakut, bangun tahajud tu boleh lakut sekejap-sekejap kan. Kalau tidak dalam kebanyakan masa kita adalah inginkan bersama dengan orang-orang lain. Namun dalam kita bersama ataupun kita berhubungan dengan orang-orang lain, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan secara umumnya, ada batas-batas ada kaedah-kaedah dan juga cara-cara kita menjaga perhubungan ini. Okey, berbalik kepada persoalan tadi, bagaimana sikap bantu-membantu yang disarankan dalam perhubungan di tempat kerja, dan juga amalan-amalan ini adakah sedang subur dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak saya cuba nak membawa perbincangan ini secara umumnya. Kita kena mewujudkan satu ekosistem yang baik. Ini adalah pokoknya. Pokoknya kita kena mewujudkan ekosistem yang baik di mana pun kita bekerja, maupun di pejabat-pejabat cawangan yang berada di daerah ataupun di negeri-negeri, ataupun pejabat di ibu pejabat ni, kita kena mewujudkan satu ekosistem yang baik. Jadi kita kena faham ekosistem yang baik ni datang daripada mana. Kalau kita tengoklah hari ni, saya tak pasti dah dibaling cuacanya macam mana Tuan Haji Rosliddin. Di Kulim sekarang ini panas terik. Ketika ini panas terik. Jadi ini adalah gambaran kepada ekosistem yang mungkin menggambarkan keseluruhan negeri Kedah ataupun daerah-daerah yang bersempadanan dengan negeri Kedah itu. Yang sebab saya duduk kat sini, jadi saya nak bagi tahu gambaran ekosistemnya sekarang ini tak panas terik di Kulim. Jadi cuaca ini adalah menggambarkan cuaca-cuaca individu yang ada dalam pejabat kita juga. Kalau cuaca individu yang berada dalam pejabat kita berada dalam keadaan orang kata cuaca yang panas terik, bagaimana ekosistemnya? Ekosistemnya juga akan menggambarkan satu suasana yang mungkin tidak mendamaikan bagi sesetengah orang kan. Dan juga mungkin juga kalau kita, setiap orang itu mempunyai satu ekosistem, satu cuaca yang baik cuaca yang tenang-tenang, yang nampak mungkin redup sikit, tak panas sangat dan sebagainya, dia akan menyumbang suatu ekosistem yang lebih harmoni di tempat kerja. Jadi itu adalah gambaran awal lah. Saya cuba nak bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan ni supaya kita nampak ekosistem di tempat kerja itu penting. Ekosistem yang baik ataupun ekosistem yang sihat tadilah berbalik kepada tajuk kita ini. Kita nak wujudkan keadaan ekosistem yang baik, jadi kita perlukan kepada sikap bagaimana? Sudah pasti sikap-sikap tolong bantu, sudah pasti kepada sikap-sikap saling menghormati, sudah pasti kepada sikap-sikap saling
menyumbang kepada satu-satu kejayaan ataupun pencapaian organisasi maupun pencapaian-pencapaian sesuatu program yang kita laksanakan. Namun dia ada kaedah-kaedahnya. Kaedah-kaedah kita nak mendapatkan satu ekosistem yang baik, perhubungan yang sihat dan sebagainya. Kita banyak digalakkan untuk membantu kepada perkara-perkara yang baiklah. Kan, perkara-perkara yang baik. Kadang-kadang ada di kalangan kita mempunyai ilmu yang lebih. Kadang-kadang ada di kalangan kita mempunyai kecerdasan yang lebih. Kecerdasan dia ataupun kepandaian dia daripada sudut-sudut tertentu. Mungkin orang lain tak ada kepandaian begini. Jadi ini sudah tiba masanya kepada setiap orang yang merasa diri dia mempunyai pengetahuan yang lebih, kemahiran yang lebih, membantu orang lain. Ini sudah menjadi satu fabrik kifayah jugalah. Kan kita kata gitulah. Okay, dalam program hari ini sebagai contoh, kalau tak ada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, yang kalau tidak ada orang-orang yang mempunyai kemahiran, sudah pasti kita tidak dapat berhubung pada petang ini walaupun 1.5 jam saja. Sebab apa? Wujudnya suasana tolong bantu. Tolong bantu ke arah kebaikan untuk menyempurnakan perkara-perkara yang baik. Semua orang kena ambil peranan ini. Namun jangan kita bertolong-tolongan untuk perkara-perkara yang tak baik. Aku balik dulu hang tolong punch kat aku. Kan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan sesuatu institusi perkhidmatan ataupun meruntuhkan kita punya sesuatu perkara yang sepatutnya menjadi amanah kepada kita. Ini saya ingat mukaddimahnya Tuan Haji berdua. Mukaddimah dulu kita bagi bunga dia, bagi dia nampak sikit bagaimana keadaan yang patut wujud di dalam setiap organisasi yang mana berkait dengan manusia as a human being. Kembali kepada moderator. Okay, Alhamdulillah, satu mukadimah yang sangat baiklah kan. Cuma suka untuk dimaklumkan kepada semua yang hadir pada hari ini, InsyaAllah di hujung rancangan kita akan sediakan soalan kuis berkaitan apa yang akan dibincangkan dalam rancangan ini, di sepanjang rancangan ini. Jadi mohon untuk semua terus bersama kami daripada mula tadi hingga selesai. InsyaAllah daripada mukadimah tadi pun mungkin ada dah masuk satu soalan. Okey. So dan juga akan ada 5 orang pemenang yang akan dipilih untuk menerima hadiah yang cukup bernilai. Di mana hadiah ni ditajah khas sendiri oleh penceramah kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyaklah kepada Encik Nadir atas hadiah yang telah pun disumbangkan dan insyaAllah akan disampaikan kepada pemenang kuis kita pada hari ini insyaAllah. Jadi untuk soalan yang seterusnya boleh Tuan Haji Imam lah untuk teruskan insyaAllah. Okey. Kalau ikutkan soalan mukadimah tu nampaknya macam kita dah masuk dah ke isi-isi tu kan. Okey, cumanya ada soalan berkenaan ada kemuskilan berkenaan dengan bagaimana untuk mengharmonikan anggota yang mempunyai latar belakang demografik yang berbeza. Contohnya segi jantina, ada lelaki perempuan, umur, ada yang muda, ada yang tua, status perkahwinan, ada yang dah kahwin, ada yang bujang. Dan tempoh perkhidmatan yang dapat menjadikan hubungan yang sihat. Maksudnya ada yang lama, ada yang baru. Dan maksudnya sini, bagaimana kita nak mencapai hubungan yang sihat dalam persekitaran yang kondusif. Yang berbagai-bagai tadi tu, demografik tu. Okay, dipersilakan Tuan Speaker. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Imam. Okey, seterusnya mungkinlah saya sambung baliklah sikit sebab saya punya jawapan tu mungkin sudah ada bibit-bibit kepada soalan ini sebenarnya. Okey. Jadi kita sedia maklum kita duduk dalam satu-satu organisasi ni sebenarnya dia bukan dalam satu orang kata taraf umur yang sama. Dia bukannya datangnya daripada taraf sosioekonomi yang sama. Kita datang ni berbeza-beza. Kita berasimilasi. Ada orang datang daripada pantai timur, ada orang datang daripada utara, ada orang datang daripada selatan. Mungkin juga perbincangan kita ini juga dapat didengari daripada kawan-kawan kita yang mungkin berada di seluruh antero negeri yang ada di Malaysia ini. Jadi begitulah keadaannya.
yang mana mungkin ada orang dilantik lebih awal kan, ada orang yang lebih berusia, ada orang dia masuk ke dalam perkhidmatan pada usianya mungkin sudah lewat sedikit kan, dan ada orang juga mungkin ada rezekinya masuk ke dalam perkhidmatan ni lepas habis belajar terus dapat kerja. Jadi sudah pasti dah berada dalam keadaan yang kita kata kita di pejabat ataupun di organisasi kita ini datang daripada pelbagai karakter, pelbagai perangai, pelbagai pembawaan, cara gaya masing-masing yang telah lama sebati. Dah lama dah sebati dengan kita. Sebagai contoh, katalah umur saya tahun ini adalah 37 tahun. 37 tahun baru ada rezeki masuk ke bekerja ke tabung haji sebagai contoh. Jadi saya telah membawa satu karakter, satu perangai, satu tabiat yang mungkin sudah mendasari diri saya. Sudah ada kekal ataupun sudah ada tekal. Tekal adalah yang lebih tepat lah. Sudah tekal berada dalam tubuh badan saya ataupun menjadi karakter saya. Jadi keadaan ini akan menyebabkan bila mana kita tidak ada kaedah berasimilasi, kaedah kita bertolak ansur, kaedah kita menerima perbezaan ataupun menghormati perbezaan setiap insan ataupun setiap karakter yang ada di pejabat kita itu, ianya akan mendatangkan satu keadaan suasana perhubungan yang tidak sihat. Dan kadang-kadang juga kita kena timbal balas sebenarnya. Jangan kita rasa kita lama berkhidmat di satu-satu tempat itu kita adalah hero dekat situ. Kan, dia tak ada siapa hero, siapa pelakon utama, siapa pelakon tambahan, tak ada. Dalam organisasi ini sebab apa, kita semua menerima amanah tuan-tuan dan puan-puan, baik pengarah-pengarah yang ada maupun pegawai-pegawai kanan eksekutif yang ada maupun asisten dan sebagainya. Kita semuanya pembawa amanah. Lain dia kalau kita bekerja di company milik kita sendiri, lainlah perbincangan ataupun huraian saya, tetapi based on pengalaman kita bekerja dalam satu organisasi yang mana peranan kita adalah satu amanah. Jadi kita kena memainkan peranan secara orang kata berhemah dan juga berhikmah. Sebab apa? Sebab setiap individu yang ada dalam pejabat kita itu ataupun setiap kaki tangan yang ada dalam pejabat kita itu sebenarnya mempunyai satu kelebihan tertentu yang mungkin kita tak dapat nampak ataupun ada yang kita dah nampak dan juga ada juga yang kena kita cungkil. Baru kita jumpa. Kan, jadi ada yang duduk diam-diam itu sebenarnya dia sangatlah mempunyai satu orang kata kemahiran, pengalaman dan sebagainya yang kita tak guna. Ini adalah antara perkara yang rugi kalau kita tidak kita tidak berasimilasi dengan baik. Sebab apa, kadang-kadang kita rasa kita semua betul, kita lebih senior, kita mempunyai pengalaman yang lebih dan sebagainya. Ini adalah satu tingkah laku yang rugilah kalau kita kekal buat begitu. Jadi bagaimana berbalik kepada kita nak mewujudkan satu suasana yang harmoni dan sebagainya. Setiap orang perlu mempunyai satu keadaan diri yang baik, ditonjolkan. Kan, manusia ini mempunyai dua elemen lah kan. Orang akrab ni mungkin dah terdedah dah dengan teori Rogers kan, real self dan juga ideal self. Real self kita mungkin yang saya sebut tadi, 37 tahun umur saya bawa sesuatu tabiat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita juga ada satu elemen yang disebut sebagai ideal self. Perkara-perkara yang kita nak jadi, perkara-perkara yang kita nak capai, dan juga itu adalah baik untuk organisasi. Jadi kadang-kadang kita perlu menonjolkan ideal self kita dan kadang-kadang juga kita perlu menutup kita punya real self yang tidak baik. Kan, kadang-kadang ada yang berperangai begitu, begini dan sebagainya yang tidak digemari oleh kawan-kawan yang lain. Jadi perkara itu tak sepatutnya diwujudkan lah, kan? Tak sepatutnya diwujudkan di tempat kerja. Mungkin boleh buat keadaan itu di luar tempat kerja. Sebab apa? Mungkin tingkah laku itu tidak mencerminkan karakter kita sebagai seorang individu yang membawa
satu perkhidmatan yang baik untuk agama, yang membawa perkhidmatan yang baik untuk rakyat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang mungkin itu adalah memang perangai saya, Cik Natil, memang perangai, tapi yang itu tidak boleh dipaparkan. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang orang kata dia tunjuk keseluruhan dirinya yang sebenar, kan? Boleh nak tunjuk yang dirinya yang sebenar, tapi biar bersesuaian dengan mungkin amanah dan tanggungjawab yang kita bawa dan sebagainya. Dan juga tuan-tuan dan puan, dari segi pergaulan dan sebagainya ni, kita memang saling memerlu antara satu dan yang lain. Yang muda perlukan yang tua sebagai apa? Sebagai satu orang kata penunjuk arah dan sebagainya. Saya gemarlah kan menggunakan teori ruas jari. Kebetulan saya tak pakai background ni, jadi saya boleh tunjuk. Kan ini kelebihan orang yang tak ada background. Kan dia boleh tunjuk. Okey. Ini mungkin kalau siapa yang boleh nampak saya sekarang ini, kita tengok satu persatu. Ini adalah anak jari. Ini gambaran bagi pekerja-pekerja yang baru masuk kerja, yang mungkin fresh graduate, ataupun kalau dia umur 37 ke 40 tahun baru masuk dalam tabung haji ni, dalam lembaga tabung haji ni, kita adalah umpama anak jari. Kita adalah umpama anak jari saja. Tak banyak benda kita buat, tak banyak benda kita boleh buat sebagai orang baru. Dan juga kalau kita tengok dengan anak jari saja, apa keupayaan kita? Apa saja keupayaan kita. Kalau nak pegang steering motor pun tak kuat ni Tuan Haji berdua, dan juga seluruh sahabat-sahabat yang berada dalam platform sekarang ini. Kita adalah umpama orang macam ni. Jadi sudah pasti bila mana kalaulah kita adalah orang yang baru masuk, kita memerlukan sokongan daripada orang-orang lain yang lebih lama. Jadi kita pergi kepada jari yang kedua. Jari yang kedua. Jari yang kedua ni kalau kita cuba buat macam penumbuk ni, kita nak angkat dia pun sebenarnya dia masih kekok, dia tak boleh betulkan. Tak tahulah jari saya saja ke ataupun jari orang lain. Kena tolak baru nak jadi betul sikit. Kan? Dia masih, bila mana kita buat macam ni, kan? Saya rasa semua jari orang tak akan jadi betul straight. Maksudnya tak akan straight, dia akan macam bengkok juga. Ini adalah orang yang baru 10 tahun dalam perkhidmatan, 5 tahun, 10 tahun dalam perkhidmatan. Dia masih bengkok lagi. Banyak lagi kita masih orang kata masih kena belajar lagi. Kan ini adalah orang yang baru 5 tahun, 10 tahun dalam perkhidmatan ini, mungkin dia tak ada lagi dia punya orang kata expertise, true expertise, maksudnya kepakaran yang sebenar. Kepakaran yang sebenar tak ada lagi, masih bengkok lagi. Kalau boleh nampak, kalau macam ini boleh nampak masih bengkok, tak boleh nak betulkan lagi. Perlu dibantu oleh jari yang lain untuk apa? Stable. Betul tak? Cuba tengoklah, saya tak pastilah jari tuan moderator berdua bagaimana, tapi kalau jari saya dan juga banyak bersama kan. Okey. Jadi saya buat kepada orang-orang lain juga dalam program-program lain juga, semua tak boleh buat macam tu. Jadi maksudnya ini adalah orang yang 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, kita perlukan bantuan orang lain untuk tolak kita supaya jadi lebih baik. Dan seterusnya kita pergi kepada jari yang ketiga. Jari yang ketiga ni nampak stable sikit. Kena tutup buka yang ni. Kalau tidak nanti orang kata ganas sangat. Kan? Jadi jari yang ketiga ini adalah jari yang lebih stable. Jari tengah ni dia boleh berdiri. Ini adalah orang yang mungkin pada sudah usia servis dia adalah kita katalah 15 tahun ataupun 20 tahun. 15 hingga 20 tahun. Ini adalah orang yang berusia 45 tahun. Jadi expertise dia sudah jelas. Kepakarannya sudah jelas. Dia boleh jadi dah boleh jadi orang kata penunjuk arah. Ini kalau pengarah-pengarah negeri ini umur 40 tahun ni, orang kata stand dia kuat lah. Stand dia kuat. Kan? Dan seterusnya kita pergi kepada jari yang keempat. Jari keempat adalah jari penunjuk. Ini adalah orang-orang yang mungkin sudah 20 tahun bekerja. Kan 20 tahun kerja, 25 tahun bekerja, dia boleh menunjuk arah. Dia kalau jadi katalah dalam program apa yang kita join, program inovasi dan sebagainya, dia boleh menjadi orang kata facilitator, penunjuk arah. Sebab apa? Sebab pengalaman lama bekerja dan sebagainya memainkan peranan ini. Dan bila mana mungkin juga kita pergi kepada jari ibu ni, macam ni. Jari ibu ni dia boleh dalam dua keadaan. Okay, jadi macam ni. Ini adalah orang-orang yang orang kata baki perkhidmatan tinggal lagi 5 tahun, kan? Jadi perlu jadi macam ni. Dan ada juga orang yang baki 5 tahun dia jadi macam ni. Dia sengit. Dia sengit. Kita tak mau jadi macam ni. Kan? Jadi maksudnya dalam organisasi ni kita kena memainkan peranan di mana? Mengikut kesesuaian kita.
Kan daripada expertise kita, daripada segi kepakaran kita, aku baru 5 tahun masuk, jadi tak boleh buat orang kata macam kita serba tahu kan. Kita bila mana kita berhubung dengan kita punya pelanggan-pelanggan dan sebagainya, mungkin pelanggan di Kulim lain, pelanggan di Penang lain, pelanggan di Perlis lain dan sebagainya. Jadi mungkin kita perlukan daripada abang-abang senior yang ada, abang-abang senior yang ada di kaunter tu tanya pandangan. Dia kata, aku kenal dah pakcik ni mai je, memang dia sembang lama. Dulu asyik mai tanya aja, nombor pakcik bila, mana nombor pakcik lambat lagi ke, tengok nombor orang lain jalan dulu, tak tahulah kan. Jadi maksudnya jadi kita belajar daripada orang yang lama. Belajar orang pada lama tu mungkin jari dia adalah jari-jari yang lain ni lah, jari yang lebih senior sikit, yang panjang sikit ni. Jadi kita pun dapat mendepani kita punya pelanggan dengan lebih baik. Itu daripada segi orang kata pengetahuan lah, dari segi pengetahuan. Begitulah juga tuan-tuan dan puan, yang kena mendasari diri kita adalah kita kena sedar dirilah. Kena sedar. Sedar apa? Yang pertama adalah sedar limitasi diri kita. Semua orang ada limitasi diri. Semua orang mempunyai limitasi diri. Limitasi daripada pengetahuan, limitasi daripada kudrat, upaya kan. Jadi kita kena bekerja as a team, saling bantu-membantu daripada macam soalan pertama tadi. Dan juga saya ingat antara dari segi pergaulan ni semua kena menjagalah kan. Kita ni isteri orang, kita ni suami orang, kena menjaga. Kena menjaga semua apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni semuanya akan ditanya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah semuanya. Saya tak banyak guna hujah-hujah agama lah, sebab tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada hujah-hujah semua di hujung lidah masing-masing je. Tapi begitulah untuk peringatan kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua semua apa yang ada dekat kita ni akan dipersoalkan dan juga akan ditanya balik apa kita guna, apa adakah mata yang diberi kepada kita ni, kita jaga amanah mata, tangan yang ada dekat kita ni kita menjaga tak amanah tangan dan sebagainya. Dia kena menjaga sedar diri. Saya sebagai isteri orang, bagaimana saya nak menjaga orang kata keharmonian di tempat kerja sebagai seorang isteri orang, maruah suami, kita membawa maruah keluarga, maruah isteri dan sebagainya. Jadi berpada-pada. Kan nak gelak ketawa lebih-lebih tu pun kita kena tengok juga. Kadang-kadang di kaunter kita boleh gelak ketawa dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang kita saling kena menjaga. Dan juga kalau perkara ini wujudlah, saya ingat Tuan Haji dan juga seluruh sahabat-sahabat yang berada di platform ini, dia tak akan wujud suasana-suasana orang kata gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya. Sebab apa? Kita menjaga. Kadang-kadang saya boleh sebut jugalah di sini kan, bila mana kita tidak menjaga perhubungan, kita nampak terlalu terbuka kita terlalu nampak ni kawan lah, ni kenal dan sebagainya, boleh bertepuk tampar dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya adalah faktor penarik, faktor peluang. Bila mana ada peluang begitu, nanti adalah orang-orang yang akan cuba mengambil satu keadaan yang disebut sebagai take for granted. Dia tak apa, dia baik punya, sentuh dia tak kata apa, kita kutuk dia, kita maki dia pun tak apalah. Jadi sebenarnya keadaan ini akan menjadikan satu suasana yang tidak baik lah, tidak sihat wujud kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, di mana-mana pun ada orang baik dan di mana-mana pun ada orang jahat. Semalam saya berkesempatan masuk dalam satu platform di atas talian, kebetulan ada jemputan untuk saya bagi talk di peringkat overseas, jadi nak kena belajar bahasa Inggeris lebih sikit. Jadi saya pun carilah kawan nak cakap satu bahasa lah, nak ambil 2-3 bahasa kebetulan dia ada satu program ni akan ditawarkan, dia akan dia punya host dia di Belanda, jadi nak ambil lah satu bahasa, paling kurang ada juga di hujung boleh sebut bahasa Belanda. Jadi saya masuk kat sana, rupanya ada orang nak jadikan saya ni mangsa. Masuk kat sana kita ingat nak belajar bahasa, tapi kat sana rupanya nak jadi mangsa. Dia minta maklumat itu, minta maklumat ini, saya rasa macam pelik dah. Jadi maksudnya begitulah juga tuan-tuan dan puan. Kita di tempat kerja kita ni ada orang baik dan ada di tempat kerja kita ada juga orang yang kurang baik. Jadi orang yang baik kita ramping. Macam mana saranan daripada ulama-ulama besar kita berkawan dengan orang-orang yang jual minyak wangi ni, walaupun minyak wangi tu tak tertumpah kat baju kita, paling kurang bau wangi tu dapat juga kita rasa sebab kita duduk dekat-dekat dengan dia. Kalau kita berkawan dengan orang tukang besi ni tukang besi, bukan nak kata tak elok, tapi sebenarnya bau besi tu lekat juga kat baju kita. Besi pun mahal lah ni, buat pagar kan 3-4 ribu tu memang pagar kecil je sebenarnya. Jadi semua elok sebenarnya, tapi cuma perumpamaan sahaja. Jadi kita semua kena menjagalah. Saya ingat itu adalah bagi menjawab
soalan nombor 2 tadi. InsyaAllah kembali kepada moderator. Okay, Alhamdulillah. So kalau ikutkan dari apa yang Cik Nadia cerita tadi tu, saya ni ibarat anak jari lagi lah dekat tabung haji ni. Ya Sebab ke? perkhidmatan pun tak sampai 10 tahun lagi. Masih lagi perlukan banyak pengalaman, banyak apa orang kata tunjuk ajak daripada rakan-rakan, daripada sahabat-sahabat yang lain lah di tabung haji ni, insyaAllah. Jadi macam Cik Nadia kata tadi pun, kita kena berkawan lah dengan orang yang jual minyak wangi kan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi ni, kita sekali lah akan wangi. Dan kalau kata andai kata kita jumpa dengan orang yang ada kurang menyenangkan, kalau boleh kita pula yang pergi simbah minyak wangi dekat dia supaya dia pun berwangi juga, insyaAllah. Ya, betul lah. Betul. Okey, jadi suka untuk saya memperdengarkan sedikitlah baik daripada sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Hijaz. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Okey, dari bait lagu tersebut ternyata kita tidak akan dapat lari dari menghadapi rintangan dan juga dugaan di dalam kehidupan. Jadi, bagaimana dan apakah kaedah yang betul dalam menangani anggota yang mempunyai tingkah laku yang mungkin di mana dia tertekan, mungkin atas disebabkan faktor dalaman ataupun faktor luaran dan ataupun pengalaman pahit lah. Di mana dia memberikan respon ataupun tindak balas negatif terhadap sebarang arahan yang contoh macam kawan-kawan lain minta tolong ke ataupun bos bagi arahan dia macam buat tak tahu, tindakan negatif dia lah. So bagaimana dan apakah kaedah yang betul tu Cik Nadia? Terima kasih. Saya terkasima tadi Tuan Haji sebenarnya. Tuan Haji kita telah berjaya membawa satu perubahan cuaca kepada diri saya lah. Saya tak tahulah yang lain. Bila mana saya dengar tadi tu perubahan cuaca telah wujud dalam diri saya, dan juga kalau semua orang mengalami satu perubahan cuaca yang hampir sama tadi, rasa tenang dan sebagainya, kita telah mewujudkan satu ekosistem yang tenang dalam platform sekarang ini. Jadi itu gambaran pokok pada awal tadilah. Kalau siapa-siapa mungkin tak berapa clear apa maksud Cik Nadia cuaca, apa maksud Cik Nadia sebut ekosistem tadi, inilah keadaan yang kita nak sebenarnya. Okey, jadi berbalik kepada soalan lah kan. Okey, betul tuan-tuan dan puan. Semua orang hidup ini adalah medan ujian. Semua orang kena faham. Kan? Dan juga tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita juga adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan kita, kesabaran kita, keimanan kita, kan? Dan ini juga adalah medan kita kumpul segala-gala benda ini, segala perkara-perkara yang baik ini kita nak pergi kepada pelabuhan yang kekal abadi. Ini pelabuhan persinggahan kita saja. Singgah kat tabung haji Baling ke, singgah kat tabung haji Kulim ke, singgah kat tabung haji Johor ke, kan, Bandar Udara sana, tak tahulah ada lagi ke tak kat sana. Kan, saya pengalaman di Johor dulu banyak ke tabung haji dekat Bandar Udara sana. Okey, jadi berbalik kepada soalan kita, cabaran-cabaran kehidupan, kan. Jadi semua orang berhadapan dengan cabaran-cabaran yang tertentu, dan juga cabaran-cabaran kita yang kita hadapi ni sebenarnya dia tak jauh daripada kehidupan realiti kita. Kalau kita adalah seorang guru, kita akan diuji dengan anak murid, akan diuji dengan ilmu pengetahuan, diuji dengan teknologi dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang penjual, kan, mungkin kita akan diuji dengan kita punya pelanggan dan sebagainya, kan. Termasuklah di mana-mana setting kita bekerja pun kita akan diuji begitu, kan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, ujian-ujian kita ni ada ujian-ujian yang tertanggung. Maksudnya tertanggung ni maksudnya boleh kita harung lah, orang kata boleh harung. Dan ada kadang-kadang ujian-ujian yang datang dekat kita ni lah adalah ujian-ujian yang kita rasa berat sangat. Walaupun Al-Quran dah bagi tahu, Allah Subhanahu Taala pun dah bagi tahu, kan, ujian-ujian ini adalah setaraf dengan keupayaan kita. Allah tak uji di luar kemampuan kita. Maksudnya perkara itu adalah sebenarnya sesuai dengan kita, tapi kita rasa tidak tertanggung. Sebab apa? Kita adalah manusia yang
lemah. Ini baru sedar diri. Bila mana diuji macam tu baru sedar lemah. Tadi hai aku bos. Hai aku dah 20 tahun dah kerja. Kan masa tu dia lupa bahawa diri dia lemah. Sebab tu juga Allah Subhanahu Wa Taala uji diri kita ni kan. Dan begitulah tuan-tuan dan puan, walaupun kita lihat kan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu semua ujian-ujian kita adalah ujian-ujian yang sesuai dengan keupayaan kita, dan kita tidak diuji lebih daripada itu kan. Tapi ada orang merasa diri dia tidak tertanggung dengan ujian-ujian begitu kan. Jadi sudah pastilah kan adanya satu istilah yang disebut sebagai psikologi ataupun sokongan, kelompok sokongan. Kalau tidak dalam elemen psikologi pun sebagai support system. Kan support system kita. Support system yang terbaik sebenarnya adalah individu-individu yang ada blood attachment dengan kita, iaitu hubungan darah. Itu mungkin orang kata mak bapak kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Dan juga walaupun kita tidak ada hubungan darah dengan isteri kita ataupun suami kita, tapi itu juga antara orang kata individu signifikan yang boleh dikaitkan sebagai satu support system yang baik. Dan seterusnya mungkin anak-anak kita kan, anak-anak yang dah senior dan sebagainya yang menjadi support system kepada kita. Itu di rumah. Bagaimana di tempat kerja? Di tempat kerja ini semua orang kena memainkan peranan fardhu kifayah ini. Kan bukan nafsi-nafsi, bukan aku, engkau. Ada orang dia tak ada dah ruang untuk orang kata menyelami perasaan, keadaan orang lain. Sebab apa? Yang tahu aku datang kerja, aku selesai kerja, aku nak balik. Kan? Dia tak nak tahu dan tak nak ambil pot kepada isu-isu yang mungkin rasanya tak ada kaitan dengan kita. Sebenarnya ada kaitan. Allah uji dia sebenarnya nak uji kita juga. Nak uji sejauh mana kita ni mengambil peranan tanggungjawab fardhu kifayah tadi, membantu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, lebih baik Allah uji dia daripada uji kita sebenarnya. Allah uji dia jadi macam tu kan. Sebenarnya Allah nak uji kita sikit je, bagaimana kita nak berperanan. Tapi kalau Allah uji kita, sebagai contoh kan, ada kawan kita, berbalik kepada soalan, mungkin kawan kita menghadapi keadaan gangguan kesihatan psikologi. Bagaimana kita, itu kawan kita, Allah uji dia. Allah tak uji kita. Allah cuma uji kita. Setelah Allah uji dia tu, bagaimana kita nak berperanan. Itu je, sikit je nak tengok kan. Jadi banyak kan kes-kes yang saya kendalikan berkaitan dengan isu-isu kesihatan psikologi kan, di kalangan profesional kita, doktor-doktor kita, tuan-tuan dan puan, ramai yang memilih ataupun diarah memilih menamatkan perkhidmatan dengan cara izin polisi. Disebabkan apa? Sebab ujian yang dia terima. Dia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan psikologi untuk berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan. Mungkin juga disebabkan kekangan-kekangan hidup, keseorangan hidup dan sebagainya. Dia tidak lagi orang kata kompeten untuk melaksanakan tugas. Jadi ini keadaan yang kita lihat sebenarnya kita kena memainkan peranan. Kalau ikutkan teori orang-orang yang sakit mental ini sakit mental ni dah taraf tinggi lah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah semua, sakit mental ni dah taraf tinggi. Tapi dia ada anak-anak tangga sebelum nak sampai ke situ. Kan? Kalau ikutkan teori dan juga ilmu pengetahuan yang saya ada, sebelum orang tu nak sakit mental, dia ada masa 2 hingga 5 tahun. Ada gangguan-gangguan mental sebagai contoh halusinasi, delusi, mula mendengar benda-benda yang tak betul kan. Orang tak panggil dia pun, kau panggil aku kau kutuk aku dekat pejabat, tiba-tiba gaduh-gaduh macam tu dan sebagainya kan. Dia mungkin mula nampak membayang-bayang dan sebagainya. Itu adalah orang kata dia punya masa 2 hingga 5 tahun sebelum nak jadi macam tu. So apa peranan kita tuan-tuan dan puan? Peranan kita, dia dah lama dekat pejabat kita kan. Apa peranan kita? Adakah kita tak kisah dia memang panggil lagu tu ataupun ikutlah dia nak jadi apa jadilah kan. Ini adalah antara perkara-perkara yang mungkin kita tidak mengambil tanggungjawab lah di atas ujian yang dihadapi oleh sahabat rakan sekerja kita. Jadi kita gunalah dulu kaedah berhemah kan, kaedah berhikmah ni sebenarnya. Sebab dalam pendidikan pun tokoh-tokoh pendidikan baik di barat maupun di orang kata di Asia Tengah dan sebagainya juga menyarankan pendekatan yang baik, pendekatan kita mendekati
bukannya menghukum kan. Macam kita juga tengok anak-anak buat perangai tak berapa nak seronok dan sebagainya kan. Kalau ikut angin kita memang kena rotan je. Tak nak masuk kelas PDPR, kalau ikut angin kita nak rotan aja kan. Aku dah cakap dah, mungkin gitu je yang keluarnya kan, sebab kita pun kalut nak buat kerja kita kan, pasangan kita pun kalut dengan kerja dia kan. Bila mana anak buat hal je, mungkin itu adalah satu pendekatan yang kita ambil lah kan. Tapi sebenarnya pendekatannya adalah kita mendepani dulu, kita tanya dan sebagainya, apa isunya kan. Kita kena mengambil peranan. Mungkin juga individu ini adalah berhadapan isu-isu dalaman yang tidak ditangani ataupun anggota unfinished business, perkara-perkara yang tidak selesai baik di rumah maupun di tempat kerja. Dia merasa dia terlalu dibebankan dengan sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Ini semua kita kena tengok, sama-sama kita kena tengok dan mengambil peranan kan. Sebab dalam tolong bantu ni, alhamdulillah jugalah saya ingat sahabat-sahabat akrab ni adalah satu kerja baik lah. Inilah saham-saham baik yang tuan-tuan kumpul sebenarnya kan. Kita kumpul saham-saham baik ni untuk kita pergi ke pelabuhan yang sana, kita bantu orang kan. Walaupun kita tidak mempunyai expertise yang orang kata pakar kan, tetapi sekurang-kurangnya kita membantu. Kita bagi telinga, kita pinjam telinga kita kan. Ramai orang nak bercakap daripada orang nak mendengar sekarang ni. Sebab apa? Dunia kita fragile sekarang kita. Dunia kita rapuh. Dunia kita kalau kita pegang gelas kan, kita lepas gelas tu, dijatuh kat lantai, orang kata berderai lah, hancur berderai lah orang kata gitulah dunia kita. Sebab apa? Sebab ramai orang nak bercakap, kurang orang nak mendengar. Ini akrab-akrab semua tuan-tuan dan puan, semualah yang ada dalam ni saya cadangkan dan juga saya ajaklah bersama-sama menjadi duta kecil kepada kesihatan mental kan. Kita kena bagi telinga. Balik rumah walaupun kita banyak masalah, bagi telinga kat anak kan. Walaupun kita banyak ada masalah, bagi telinga dekat isteri kita. Buka pintu je dia ada cerita langsung isteri. Suami simpan dulu, tengok timing yang okey baru nak cerita kan. Tapi isteri masuk je pintu terus cerita. Ini kaki baru masuk sebelah ustaz, kaki sebelah lagi belum masuk lagi, mula dah cerita. Kita pun tekan miak, hai abang, saya baru sebelah masuk ni. Hang dah mula cerita, aku ingatkan hang dah masuk siap dah, rupanya baru sebelah kaki masuk kan, dah cerita dah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena ambil peranan menjadi pendengar dulu kan, membagi pendengar. Kita wujudkan satu keadaan suasana yang baik. Kita kena wujudkan orang kata macam platform jugalah kan. Platform macam kita kata kita nak minta anak susun kasut kan, tetapi mungkin anak itu tak boleh nak susun kasut bila mana kita tak ada orang kata platform untuk susun kasut tu. Maksudnya tak ada rak. Jadi rak di tempat kerja, bila mana kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin diuji dengan tak berapa nak seronok bekerja, malas bekerja, tak ada motivasi bekerja kan, kita lah platform yang duduk kat situ. Medium, kita adalah medium, kita bagi telinga kita dan seterusnya. Macam tu jugalah untuk anak-anak tadi yang kes kita cerita lebih kurang je, kes susun kasut tadi kan. Selain kita sediakan platform, selain daripada kita menyediakan medium, kita juga kena bagi contoh yang baik. Contoh yang baik kan, kita bagi contoh kan. Tapi kita sihat ni pun pergi beli goreng pisang tak balik-balik lagi kan. Hang duk kata kat aku kan, hang pun lebih kurang juga kan. Jadi maksudnya semua orang kena ambil tanggungjawab yang kedua pula, iaitu memberi contoh yang baik kan. Tapi mungkin juga kadang-kadang orang-orang bertingkah laku ini dia sebenarnya dia protes kan. Ada sebenarnya dia bukan mental pun, dia protes. Ini saya dah jumpa bila mana saya buat izin polisi ni, sebenarnya dia protes dia bukan betul-betul bermasalah, dia adalah orang yang bermotivasi, dia adalah orang yang bekerja kuat, tapi mungkin dia tidak dilayan dengan cara yang baik, mungkin tidak ada pengiktirafan. Nanti kita akan bincang juga kalau ada masa sempat sikit saya ambil masa panjang sikit dekat soalan ini. Pengiktirafan kita tak bagi dekat dia protes dia protes, dia pun hilangkan diri dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang lain nampak, orang tak nampak dia, tak nampak keistimewaan dia, tidak nampak kelebihan dia. Takkan kot 10 tahun dia kerja tak ada apa sumbangan, takkan kot 5 tahun kerja takkan dia tak ada bagi sumbangan apa kan. Apatah lagi kalau yang dah sini-sini yang tak ada motivasi, rasa malas nak bekerja dan sebagainya, main punch card je, ada tak ada, lepas tu ada tak ada kan, lepas tu ada balik, lepas tu punch balik kan. Jadi keadaan itu mungkin juga disebabkan nilai protes dan sebagainya, bukan ada isu-isu kesihatan mental pun yang saya nak cerita ni. Sebab ada dia masuk pejabat dia, bila mana dia dirujuk untuk buat dikenakan izin polisi ni, dia bagi tahu saya sebenarnya
Masuk pejabat dia, saya rasa lemah. Ayak mai kat hidung ni. Sebelum masuk pejabat ni ayak mai dah sampai pinggang dah. Dibayangkan macam tu. Mereka kata kena rujuk kat Cik Nati ni kalau kes-kes macam ni. Saya pun tak apa mai. Okay. Dia kata saya masuk je pintu pejabat tu ayak dah sampai kat pinggang dah. Bayangan dia. Okey, bila mana sampai kat punch card tu dia kata, kan, dah sampai kat tengkuk dah. Jadi saya dan punch card je. Saya punch card je, saya cepat-cepat keluar. Kalau saya duduk kat dalam tu, ayak tu akan hapus sampai ke hidung, sampai saya boleh mati dalam pejabat. Dengar cerita tu tragis tu Tuan Haji. Kita nampak dia ni mental ni. Kan? Tapi sebenarnya dia cuba mewujudkan suasana itu. Kan? Yang menunjukkan nilai protes. Kan? Rupanya dia tak puas hati. Masa dia tak ada, kan? Masa dia buat kerja, orang tak nampak. Bila masa dia tak ada, masa tu lah kita pun cari dia. Sebab apa? Kita doaim dia. Dia konsep kita doaim orang ni, konsep umpama kita cari barang hilang. Kalau barang hilang kita cari kan Tuan Haji kan? Macam tu lah juga pekerja-pekerja yang hilang dan sebagainya, kita duk cari je. Duk tunggu point je, dia tak ada. Lah ni tak tahulah mudah lah ni, orang kata My Sejahtera dah. Kan My Sejahtera kita boleh check kat mana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan terus menghukum. Kan? Baik tuan-tuan dan puan maupun bos, pegawai kanan, pegawai penilai pertama, penilai kedua. Mungkin ini adalah ujian untuk dia. Mungkin dia ada perkara-perkara yang tidak selesai. Jadi kita kena bantu. Kan, kita bagi dulu kaedah berhemah dekat dia. Dan juga kita sudah ada peraturan-peraturan, undang-undang, perkeliling-perkeliling yang boleh kita mengambil tindakan selepas itu. Kita selesaikan isu rumah tangga kita dalam rumah tangga kita dulu. Kan? Eloklah akrab pun ada, duta orang kata duta kaunseling pun ada dalam pejabat. Jadi ambil peranan, kita bagi telinga kita sebagai platform dan kita jadikan diri kita ni sebagai contoh teladan, kan? Dan kalau itu pun tak mampu nak merubah tingkah laku kawan-kawan kita ini dan sebagainya, mungkin juga sampai masa peranan oleh orang-orang yang lebih senior ataupun orang-orang yang lebih berautoriti di pejabat itu, bagi penghargaan, bagi pengiktirafan. Walaupun 5 tahun bagi pilah APC dekat dia supaya nilai motivasi. Ini orang kata reverse psychology. Kita bagi APC dekat dia supaya dia berfikir, supaya dia dapat celik akal. Macam tu juga anak-anak kadang-kadang dia buat panggil tak berapa elok, tapi kita bagi sesuatu. Sebab apa? Kita nak dia berfikir sendiri. Sebab apa Allah Subhanahu Taala jadikan kita, dia kata kita ni adalah kain putih. Kita ni memang baik pun. Kan nilai-nilai baik tu dah wujud dalam diri kita. Kadang-kadang jadi tak baik ni adalah faktor surrounding dan juga faktor tingkah laku yang kita anggap benda yang tak baik, tapi adalah kebiasaan biasa yang mungkin diimplementkan oleh ramai orang, jadi dia pembuat juga sebenarnya benda tu adalah salah. Jadi ambil peranan fardhu kifayah tu sama-sama, ambil tindakan yang berhemah dan berhikmah dulu sebelum kita ambil tindakan berbentuk punishment ataupun tindakan-tindakan yang orang kata boleh menyebabkan seseorang itu terkesan sepanjang kehidupannya, dan juga sebenarnya akan memberi kesan juga dalam sepanjang kehidupan kita bila mana kita pencen nanti juga. Gitu. Panjang sikit yang ni, no? Terima kasih kepada panjang tu soalan tu, jawapan tu. Tak apa, kita sambung lagi. Mungkin soalan lain sikit. Okey, tadi ada Tuan Encik Nadir cerita berkenaan dengan situasi yang berlaku di pejabat. Ada yang ada yang macam ni, ada yang macam ni. So dalam banyak-banyak yang kita tengok kat sini, faktor kesetaraan lah merupakan faktor utama memberi kepuasan kerja, kesihatan mental, fizikal kepada orang anggota. Okey, tambah lagi sekarang ni kita kerja 9 jam dulu. Sekarang dulu kita kerja 9 jam. Maksudnya banyak masa kita habis di pejabat berbanding sekarang ni dalam tempoh pandemik, mungkin 2 jam, 3 jam atau 4 jam yang kita akan hadir di pejabat. Dan dia menyebabkan gangguan bila kita ada macam dulu, kaedah dulu yang 9 jam di pejabat tu, mungkin ada setengah anggota kita yang mengalami gangguan. Mungkin lama di pejabat, mungkin ada masalah family di rumah, apa kan. Okey. Anggota pun mudah marah, bimbang, tak kronik anxiety. So susah untuk menenangkan diri. So apa tindakan kita ataupun kaedah yang terbaik bagi pihak Encik Nadir untuk menangani situasi macam ni? Tuan Haji Ilmam, ini adalah isu-isu yang dikaitkan dengan isu apa? Boleh bagi jelas sikit kepada saya? Bagaimana kita nak menangani? Adakah isu-isu psikologi saja ataupun isu-isu apa? Isu umum ke macam mana? Isu umum rasanya ni Cik Nadir, sebab dia berkenaan dengan persekitaran lah. Persekitaran dari segi waktu kerja. Okey.
Saya huraikan sikit lah. Okey. Jadi keadaan baik dia norma baru ke norma yang terdahulu ke kan, jadi kita banyak sekarang ni masih dalam norma baru lah. Dan juga sebenarnya JPA juga lah, saya terlibat dengan Kertas Putih untuk buat ada perjawatan tertentu lepas ni akan kekal bekerja daripada rumah. InsyaAllah adalah yang jaga kaunter tu minta maaf tak terlibat. Kan kita akan ada ya ke Allah akbar, tak apalah sajalah, kat baling tu tenang kan. Tenang insya-Allah. Okey, jadi orang panggil apa? Kita akan ada perkhidmatan tertentu yang telah dikesan boleh berlaku secara BDR sebenarnya. Jadi mungkin ada orang yang terpilih lah nanti untuk program rintis. Kalau program rintis berjaya, kita akan buat kepada seluruh agensi-agensi kerajaan, JLC dan sebagainya yang berada di bawah kerajaan lah, sebab ada baiknya. Sebab kita tengok juga tuan-tuan dan puan-puan, keadaan persekitaran kita adalah persekitaran apa orang kata yang hiruk pikuk, yang tidak ada keterbatasan masa, tidak ada limitasi tempat bekerja dan sebagainya kan. Kita tengoklah kan sekarang ini alhamdulillah juga kita bila mana kita diuji dengan pandemik ni, banyak orang mendapat hikmahnya kan. Walaupun ada orang yang telah rasa diuji, hilang kerja dan sebagainya, tapi ada orang yang dapat balik masanya kan. Masa tak ada kan, bila mana mungkin dulu dia bekerja PJJ dan sebagainya kan, tak ada masa kan, sampaikan orang kata solat 5 waktu pun tak sempat lah, 5 waktu tak sempat kat rumah. Itu keadaan persekitaran suatu ketika dulu. Tapi lah ni alhamdulillah kot 5 waktu boleh berjemaah kat rumah kot. Anak pun tak pergi sekolah no? Jadi mungkin juga ini adalah orang kata ada orang dapat persekitaran yang baik, dia dapat persekitaran yang dia nak. Dan ada orang yang mungkin juga dia rasa bukan ini persekitaran yang dia nak. Jadi maksudnya semua orang kita kena sesuaikan, buat penyesuaian kepada kita kena lihat tadi saya dah sebut berkaitan dengan limitasi diri. Kita pun kena tengok sejauh mana kita ni adalah berperanan kepada kita punya organisasi kan, dan juga adakah perkara-perkara yang tiris sepanjang kita bekerja ni kan, ketirisan daripada segi masa kita, dari segi kerja-kerja yang kita buat dan sebagainya. Dan juga kita memainkan peranan yang kedua dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok ni mungkin juga saya nak sebut berkaitan dengan work life balance lah juga dalam soalan ini mungkin kita nak balancekan antara kita punya tanggungjawab kekeluargaan kita, tanggungjawab kerjaya kita. Memang kita nak fulfill kedua-dua benda, kita nak fulfill. Tapi dunia hari ini, dunia yang orang kata datang-mendatang, ada perkara yang mendesak dan sebagainya, ada perkara yang tidak boleh dijangka kan. Saya ingat tajuk VUCA pun dah dibincangkan kot dengan tuan-tuan dan puan-puan. Perkara-perkara yang tidak boleh dijangka, perkara-perkara yang mana kayu ukurnya tidak jelas dan sebagainya. Dunia sekarang ni VUCA world, kalau belum dibincangkan lagi mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh search apa yang disebut sebagai VUCA, dunia VUCA sekarang ni. Jadi kita dalam keadaan berkonflik kan, dia bukan lagi kepada kita keadaan kita boleh jangka. Petang ini kita tak tahu apa yang akan jadi kan. Dan juga yang petang ini kita predict lah kan, kes COVID kita menurun lah kot lagi. Sebab semua orang Oktober nak rentas negeri, nak rentas daerah. Ini Tuan Haji Roswidin, kita daripada Kulin nak rentas Baling pun tak boleh kan, tak tahulah kan. Okey, jadi mungkin juga kita menjangkakan benda-benda begitu. Tetapi dalam keadaan dunia sekarang ini banyak benda yang kita jangka begitu tetapi tidak berlaku. Kan, jangka begini tidak berlaku kan. Jadi maksudnya semua orang kena dalam keadaan tenang, dalam keadaan orang kata cuba sebaiknya menyempurnakan segala amanah dan tanggungjawab yang kita ada. Tanggungjawab di tempat kerja sebagai seorang pekerja, kita sempurnakan sebaik mungkin. Dan kalau ada kerja-kerja yang kita kena buat di luar waktu bekerja, mungkin kita ambillah sedikit masa kita
sebagai apa? Sebagai niat menggantikan ketirisan masa kita hak pi beli goreng pisang tadi, hak keluar pukul 12, pi beli pi tapau lauk dulu. Sedap lauk kat kedai dia tu, kalau kita pi pukul 1 nanti habis lah. Bos pun kata tak apa, saya setuju. Nanti kokotlah kena kerja hujung minggu ke, kena jawab apa nota apa ke sebelah malam dan sebagainya ke, akan tolonglah jawab dan sebagainya. Jadi ni keadaan yang kita kena timbal balas. Di rumah pun kita timbal balas untuk kerja, di tempat kerja pun kita timbal balas juga untuk di rumah, supaya apa, kita dapat menyesuaikanlah keadaan kehidupan kita. Saya ingat tuan-tuan dan puan, kita bekerja di sektor government ini ataupun JLC yang orang kata masih lagi ada timbang tara lah. Bos, saya nak pergi ambil anak lah pukul 1, bos bagi. InsyaAllah kalau tak jaga kaunter lah, kalau jaga kaunter nak kena minta kawan kita lah tolong ambil ataupun pasangan kita tolong ambil. Tapi kalau di private sector tak ada. Saya ada pengalaman kerja di private sector, memang tak ada. Lagi kau nak balik, lagi kerja masuk. Tengok kawan-kawan kita banyak tak boleh nak balik awal. Kadang-kadang malam pun pejabat dia masih cerah lagi. Jadi keadaan persekitaran, keadaan yang diuji sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita saling kena support each other, menyempurnakan sebaik mungkin kerja-kerja kita. Sebab itu semuanya adalah amanah yang kita pilih. Kita yang pilih mai kerja, bukan kita pilih mai kerja. Kita yang pilih kerja tu. Betul tak? Tuan-tuan dan puan, kita yang pilih. Bila mana tabung haji buka aja tawaran perjawatan kosong, kita yang menggelupok isi. Orang kata lagu tu lah kot, no? Orang utara kata menggelupok isi. Cepat-cepat isi, cepat-cepat hantar. Lepas tu dah hantar, nak siap telefon lagi. Dah terima ke? Tanya urus siap. Terima dah, alhamdulillah. Naknya kerja tu. Bila mana dapat kerja, kita kena menyempurnakan. Sebab apa? Kita yang minta. Jadi keadaannya adalah kita kena menyempurnakan kerja-kerja kita dan juga mewujudkan persekitaran tolong bantu. Semua kena sebar bahagia, usah sebar derita. Saya berhenti tang tu dulu. Dahsyat dia punya perumpamaan tu. Okey, alhamdulillah. Jadi itulah untuk hari ni bagi program bagi rancangan Bicara Akrab siri yang keempat ni, alhamdulillah kita tengok audiens kita agak ramai hari ni, lebih pada 100 orang. Alhamdulillah. Dan untuk makluman juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, untuk di akhir sesi nanti kita akan ada satu sesi soal jawab lah. Kalau kata ada yang nak bertanya berkenaan dengan tips-tips berkenaan dengan perhubungan di tempat kerja kepada pakar kita pada hari ni, Cik Nadir, boleh kita akan buka nantilah. Tapi bukanlah ni, insyaAllah lepas habis di penghujung program nanti kita akan buka. Jadi siapa-siapa yang ada soalan tu, insyaAllah lah kita akan bagi peluang lah untuk bertanya, insyaAllah. Jadi macam yang saya kata tadi lah, macam kalau kita ni berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan berwangi sama. Kalau kata kita jumpa dengan orang yang kurang berbau wangi tu, kita simbahkan minyak wangi kat dia supaya dia pun dapat wangi juga macam kita, dan macam juga orang yang jual minyak wangi tu. Dan Cik Nadir pun tadi ada berkata yang kita dilahirkan memang dah baik, kain putih, semua kain putih, cuma kita yang mencorakkan kain tu, kita nak bubuh colour apa pun kan. So untuk soalan seterusnya pada Cik Nadir lah kan, sekiranya lah terdapat perhubungan yang kurang sihat, bukan kata tak sihat lah, kurang sihat lah di pejabat, apakah tindakan ataupun peranan daripada seorang ketua ataupun anggota yang lain sebagai rakan-rakan di dalam satu organisasi untuk mengharmonikan perhubungan ni? Silakan Cik Nadir. Terima kasih. Okey, keadaan ini tuan-tuan dan puan, saya ingat di semua tempat macam tu jadi. Sebab semua tempat ada keadaan-keadaan yang orang kata tidak harmoni itu wujud. Sebab apa, tadi saya dah bagi tahulah, semua orang bawa karakter sendiri, semua orang bawa budaya sendiri, semua orang membawa dia punya kefahaman sendiri. Sebab itulah kita kena mewujudkan, orang kata menerima seadanya orang lain dan juga menghargai perbezaan, menghormati dan juga menghargai perbezaan setiap insan ini. Sebab dalam diri dia tu buruk-buruk dia pun ada benda yang baik. Dalam baik-baik dia pun mungkin juga ada sedikit yang buruk. Jadi semua orang kita kena memberi satu, orang kata, image yang baik lah
kepada kawan-kawan kita ni. Maksudnya kita kena saling menerima antara satu dan yang lain. Jadi wujud perhubungan-perhubungan yang tidak sihat ini mungkin jugalah kita tengok faktor persekitaran pun kita dah bincang tadi, faktor isu-isu kesihatan mental pun mungkin jugalah disebabkan ataupun disumbangkan keadaan-keadaan itu. Sebenarnya tidak ada faktor tunggal lah. Sebenarnya tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan sesuatu keadaan di tempat kerja itu tidak harmoni. Banyak benda kena cek, semua orang kena cek. Nah kan, Allah uji dia, tapi sebenarnya Allah nak bagi kita semak juga diri kita ni, adakah kita penyumbang ke arah itu kan? Orang gila, adakah kita menyumbang kepada kegilaan dia? Kena tanya yang tu. Kan, Allah uji dia jadi gila kan? Ada yang kita ni Allah uji, so kita tanya diri kita, adakah kita menyumbang kepada kegilaan dia? Wah, itu dahsyat jugalah soalan tu, kena tanya balik. Kadang-kadang apa yang jadi dekat dia, apa yang jadi kat kawan kita itu mungkin juga datangnya daripada kita. Nah kan, datang juga daripada orang kata khilaf-khilaf kita, khilaf-khilaf bos-bos, khilaf-khilaf rakan-rakan sekerja, khilaf-khilaf mungkin jugalah orang kata faktor luaran dan sebagainya. Jadi keadaan yang tidak harmoni itu mungkin wujud suasana yang bertelaga, suasana yang orang kata bergrup-grup tu apa istilahnya, ada kelompok-kelompok, 2-3 kelompok lah. Asabiah kot mungkin. Asabiah, ada grup dia lah, asabiah. Ada asabiah dia masing-masing. Kan, jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya dia adalah menyebabkan kita punya keharmonian itu boleh terganggu. Kan, sebenarnya dalam satu kapal ni biarlah seorang je orang kata nahkoda dia. Kan, supaya kalau kita banyak sangat orang tim ni tak setuju dengan tim tu, habis kapal kita boleh karam. Kan, jadi kita tak mau ada di kalangan kita ni orang kata anak-anak kapal ni yang tebuk kapal kita. Jadi kita kena rawat, kita kena bantu sama-sama mengambil peranan. Kan, sebab saya kata tadi, kalau kita baik pun tak semua kebaikan tu ada dekat kita, ada juga hak buruk kat kita. Kan, kalau kita nampak buruk banyak dekat dia, takkan kot kebaikan tak ada kat dia. Kan, jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, keadaan-keadaan ini kita kena tepis ataupun kita kena bagi wujudkan suasana-suasana yang harmoni lah. Sebab ini adalah tempat kita cari makan. Kan? Saya ingat kucing pun dia tak berak kot dalam bekas makanan dia. Tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan ni memang bela kucing kan, dia tahulah, tuan kucing dia tahu. Kucing tak akan berak dalam tempat makanan dia sebab dia akan berak dekat pasir dia lah kot. Kan, saya rasa gitulah kan. Sebab tu orang bagian ini tempat makan, buah makanan dia. Orang pembela dia tahulah, ni adalah tempat pasir dia nak buat najis. Kan? Jadi kita pun lama tuan-tuan dan puan. Kan, tadi sahabat kita pun dah bagi tahu, tuan moderator bagi tahu kita 8 jam, 9 jam duduk kat tempat kerja. Ada orang lebih daripada tu. Ada orang keluar rumah, nak masuk balik rumah adalah dalam masa 14 jam. Lama kita. Jadi maksudnya kehidupan kita, kalau kita servis sampai umur 60 tahun, berapa puluh tahun kita kat situ. Ada orang 40 tahun, ada orang 60 tahun, ada orang ratus ribu jam dekat pejabat. Ini adalah antara tempat yang paling lama dah dalam kehidupan kita kalau kita kerja. Tuan-tuan dan puan buat rumah besar pun kita lama duduk kat pejabat. Duduk kat workstation kita lagi lama daripada duduk dalam rumah besar kita tu. Itu yang jadi bersawang tu. Kan, tak apa buat lama besar pun, tapi nak bagi tahulah kan, nak bagi tahu kita ni banyak masa dekat pejabat. Kita habiskan masa kehidupan kita ni adalah separuh hidup kita. Suku hayat kita, ada orang suku hayat, ada orang separuh hayat dia duduk di pejabat. Jadi kita kena wujudkan suasana-suasana yang harmoni ni. Semua kena tolong bantu. Kan? Lepas ni saya ingat lepas program kita ni ada satu orang kata dos yang kita suntik dalam kepala otak kita ni. Banyak mana pun jahat dia, banyak mana pun lemah dia, banyak mana pun dia punya orang kata yang kita nampak keburukan dia tu, pasti ada kebaikan dalam diri dia. Jadi kita nak ambil tu, kita nak ambil yang tu, kita nak kembangkan yang tu supaya apa? Supaya memberi manfaat yang besar. Manfaat yang besar kepada siapa? Kepada kita semua. Ya, jadi kalau kita semua sebar bahagia, elak sebar derita, insya-Allah kan, cuaca semua orang yang ada dalam pejabat kita adalah cuaca yang baik dan kita dapat mewujudkan ekosistem yang baik tadi. Kan? Jadi semua orang cubalah memainkan peranan yang baik.
kan. Sebab apa? Sebab daripada kebaikan-kebaikan inilah juga akan menyebabkan kita ni orang yang bermotivasi bekerja, kita ni saling menghormati orang lain, kita ni akan menjadi kita ni saling memberi manfaat. Sebab apa? Allah Subhanahu Taala pun bagi tahu kan, Rasul pun bagi tahu kan, para ulama kita pun bagi tahu, tok guru kita pun bagi tahu, orang yang lebih orang kata mulia ni adalah orang yang sentiasa memberi ataupun lebih memberi manfaat kepada kehidupan yang lain. Gitulah. Okay, terima kasih kepada soalan tadi. Okey. Mungkin masa pun dah nak sampai. So mungkin soalan terakhir lah kot kan, Tuan Speaker. Okey. Boleh. Okey. Jadi kita tengok kepada fungsi anggota ataupun fungsi ketua pejabat masing-masing lah untuk menangani masalah yang berlaku di pejabat. Tapi kita ada satu option lain, iaitu rakan-rakan kaunseling, yang mana kita boleh memberi bantuan kepada rakan-rakan yang lain lah. Cumanya kita ni kadang-kadang ada persepsi negatif terhadap kawan-kawan kita yang ambil kaunseling ni. Sebab apa? Bila kaunseling tu orang pergi, ada masalah ni. Bila kaunseling je, mungkinlah ada tata tertib lah ni, adalah masalah dia. Sebenarnya bukan. Maksudnya mungkin dia pergi kaunseling untuk meningkatkan prestasi kerjaya. Mungkin juga kan, sebab apa? Kaunseling ni bidangnya luas. Jadi soalan saya, bagaimana Tuan Speaker, Encik Nadir, fungsi kaunseling ni atau kaunselor ni dapat membantu meningkatkan hubungan kerja hubungan kerja kita lah seharian. Okey, ditanya dekat orang yang memperjuangkan ilmu kaunseling, jadi kita pertahankan defend lah. Okay, kalau tanya ke orang lain mungkin dia tak defend sangat lah kot, tapi dia tanya dekat ahlinya, insyaAllah lah saya nak bagi tahu macam ni lah juga tuan-tuan dan puan. Kan, kaunselor kat kita tak ramai kaunselor. Dan kaunselor berdaftar di lembaga kaunselor tak ramai. Dan sekarang ini satu kaunselor bersamaan dengan 4,000 orang, 4,000 rakyat Malaysia. Satu nisbah 4,000. Ini data yang saya dapat 2 hari lepas lah. Sebab kita tengah buat dasar kaunseling kebangsaan sekarang ini. Dasar kaunseling negara kita tengah buat. Jadi tak ramai kaunselor yang ada. Satu nisbah 4,000. Kalau dekat sekolah, satu kaunselor 500 pelajar. Kalau sekolah lebih pada 500, adalah 2 kaunselor. Tapi dalam satu kaunselor nak jaga 500 orang pun dia tak kenal anak kita. Tambah kalau kita tak join PIBG, Tuan Haji, tuan-tuan puan-puan hajah dan sebagainya. Kalau kita tak join PIBG dan sebagainya, lagi dia tak kenal kita. Sebab apa? Anak tuan belum masuk ke senarai 500 itu. Mungkin ke senarai 499 kot. kan? Jadi gitulah juga. Kan? Kaunselor kita tak ramai. Kaunselor kita satu nisbah 4,000 sekarang ni. Jadi bila mana wujud akrab ni, Allahu Akbar. Kami yang memang berada dalam profession ini sangatlah rasa bersyukur. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ada orang mengambil peranan awal sebelum individu-individu ini bertemu dengan kaunselor. Sebab peranan yang dimainkan oleh akrab ini, dia ada level-level dia. Dan begitu juga profesional ketiga yang berada, termasuk saya, termasuk yang berada di luar sekarang ini, termasuk saya, adalah orang yang banyak memainkan peranan-peranan mengikut levelnya. Ada kita memberi nasihat saja. Nasihat ni mungkin pembimbing lah, kita memberi pembimbing. Akrab mengambil peranan sebagai pembimbing. Dan ada kalau yang disebut juga sebagai, kalau kita dekat sekolah, guru bimbingan dan kaunseling. Dia tak bagi kaunseling, dia bagi bimbingan. Sebab apa kita bagi bimbingan? Mungkin juga faktor usia, faktor budak itu belum matang. Sebab itu ada guru bimbingan dan kaunseling. Tapi kalau budak tu dah matang, mungkin boleh diberi kaunseling. Gitulah dekat sekolah, takrif perjawatannya begitu. Jadi ada juga di kalangan akrab-akrab ni mempunyai diploma, mempunyai degree, kan, walaupun tidak sama dengan level perjawatan dia, tapi dia minat dan sebagainya, dia boleh buat kaunseling. Begitulah juga saya sebagai seorang pengamal kaunseling, saya juga ada limitasi saya. Kan, mungkin sebab saya degree saya kaunseling, saya punya master adalah psikologi. Jadi saya ada perkara-perkara yang boleh saya takbir menggunakan kayu ukur psikologi. Tapi kalau ada yang tidak ada pengetahuan begitu, dia tak sampai ke level psikologi. Dan juga saya ada limitasi saya, kan, saya tak boleh pergi sampai ke satu level yang lebih tinggi, iaitu namanya psikiatris, yang mana boleh bagi ubat kepada penyakit-penyakit kesihatan mental. Kita semua ada limitasinya. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita kena mengambil tanggungjawab
bertanggungjawab lah, menjadi duta kecil kepada keadaan situasi dunia yang fragile ini, dunia yang rapuh ini. Kita kena saling bantu-membantu. Tak dapat bagi yang lebih, level yang lebih tinggi, kita menjadi pembimbing pun okey, kan? Kalau tak jadi pembimbing, tak mampu nak jadi pembimbing, jangan sampai jadi pengutuk. Kan? Kita jangan buat salah assumption, kan? Kita jangan mewujudkan satu pemikiran yang salah, kan? Sebab apa? Pemikiran kita pun belum tentu betul, kan? Kita mengandaikan, kan? Sebab ini adalah satu perkara yang baik sebenarnya. Semua orang perlu mendapatkan nasihat daripada profesional ketiga. Doktor-doktor pun, tuan-tuan dan puan, dia mendapatkan khidmat nasihat daripada profesional yang lain, kan? Kalau dia sakit pun, dia tak keluarkan MC untuk diri dia sendiri. Itu salah etika, kan? Dia juga tidak menentukan ubat untuk diri dia, kan? Jadi semua kita sebenarnya kita memerlukan kepada profesional ketiga. Profesional ketiga, kenapa diistilahkan sebagai profesional ketiga? Profesional ketiga ni adalah orang luar lah, pihak luar. Pihak luar maksudnya orang yang bukan melibatkan diri kita, dan yang kedua bukan melibatkan orang yang ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah ni kita lain, dia tak sakit, dia sihat, dia baik, dia anak saya tahulah. Itu orang yang kedua. Orang pertama adalah diri kita sendiri, orang yang kedua adalah orang yang ada blood attachment dengan kita ataupun ada hubungan suami isteri, kan? Tapi kalau profesional ketiga disebut sebagai profesional ketiga, orang yang tak ada hubungan dengan kita. Maksudnya kawan-kawan dan sebagainya, maksudnya tak ada hubungan, macam kita bias lah kalau kita merawat ataupun kita bagi khidmat nasihat kepada anak-anak kita, kan? Mesti kita nak anak kita ambil bidang ini, belajar bidang ini lebih lagi daripada ayah dan sebagainya, lebih daripada ibu dan sebagainya. Tapi kenapa kita perlukan keadaan ini? Sebab kita ada limitasi diri. Saya dah sebut tadi pada soalan-soalan sebelum ni, kita ada limitasi diri, tuan-tuan dan puan. Saya mungkin tahu ilmu ini dan banyak ilmu lain yang saya tak tahu. Ilmu Allah ni luas. Kita guna jari lagi. Cucuk dalam air, kan? Cucuk dalam air, dalam laut, kan? Angkat naik atas, hak nitik tu je hak kita, kan? Betul tak? Perumpama dia lagu tu, kan? Ilmu Allah ni luas. Hang profesor ke, hang emeritus ke, hang profesor dan emeritus dalam bidang hang saja. Tambah-tambah macam saya ni yang baru anak jari ataupun jari yang kedua ni nak duduk bengkok lagi ni. Allahu Akbar. Kan? Banyak saya nak kena tanya. Banyak ilmu yang saya tak tahu. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan dan puan. Jangan salah anggap. Jangan meletakkan assumption yang salah lah, kan? Pemikiran yang salah. Sebab apa? Semua kita mempunyai limitasi. Hari ni time dia. Hari ni masa dia. Nanti ke depan masa kita pula. Kena beringat lagu tu. Kita kena beringat. Hari ni dia pergi jumpa kaunselor. Esok lusa mungkin kita pula pergi jumpa kaunselor. Bukan sebab kita ada masalah. Tapi mungkin kita anggap kaunselor itu adalah orang yang ada pengetahuan sikit. Macam saya pun tuan-tuan dan puan. Saya punya core business, expertise saya adalah marriage and family counselling. Kalau main pasal anak kak baru dapat ni lah Cik Nati, Universiti Teknikal pun dapat, Universiti Petronas pun dapat. Anak kak ni nak hantar kat mana Cik Nati surrender. Sebab saya adalah orang yang sedar limitasi diri saya. Saya tak tahu. Kena pergi cari kaunselor sekolah. Kena pergi cari kaunselor universiti. Dia lebih tahu. Dia adalah ahlinya. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, orang pergi jumpa orang yang lebih, orang kata lebih pengetahuan ke, lebih orang kata yang menjadi rujukan. Mungkin dia sebab dia nak pandangan leluar. Supaya apa? Supaya dia buat satu keputusan yang baik. Semua kita perlukan begitu tuan-tuan dan puan. Semua kita perlukan. Sebab apa? Kita ada limitasi kita. Kita pandai mengaji Quran lagu mana pun, mungkin kita 1-2 taranum yang kita lagu tu, kan, bayati ke tu je kita boleh, hak lain-lain kita tak boleh, betul tak? Kita cerita cara kita lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan. Semuanya kena ada satu pemikiran yang baik lah. Kena letak dulu pemikiran yang baik. Kalau awal-awal kita meletakkan pemikiran yang tidak baik kepada satu tingkah laku, dia akan boleh mendatangkan satu keadaan yang macam mana? Satu keadaan yang akan mendatangkan ketidakharmonian lah. Kan? Benda-benda ini sebenarnya datang daripada mana? Datang daripada sikap diri. Sikap diri sebenarnya yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita salah berpersepsi, kan? Dan akhirnya bibit-bibit yang tidak baik itu ataupun keadaan tidak harmoni itu boleh wujud dalam organisasi kita. Saya kira itu dulu. Alhamdulillah. Terima kasih di atas jawapan-jawapan daripada soalan-soalan kami hari ni Cik Nadir.
Dan kita pun ada sedikit masa lagi, kita boleh buka juga, mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan daripada yang hadir pada hari ini kok nak bertanya direct kepada pakar kita pada hari ini. Maksudnya boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh juga bagi pandangan, idea. Saya juga perlukan idea dan pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Ada yang ingin bertanya atau bagi pandangan ke daripada audiens kita pada hari ini? Rasanya banyak yang nak bertanya ni, cuma mungkin malu kot nak bertanya depan-depan. Mungkin boleh bagi nombor telefon Cik Nadir ke untuk call direct nanti kan. Boleh. InsyaAllah. Cuma ada satu soalan Cik Nadir daripada audiens kita pada hari ni. Ya. Dia malu sikit lah nak direct bertanya ni. Tak apa, saya tolong tanyakan bagi pihak. Apa pendekatan terbaik yang boleh digunakan bagi mendidik anggota agar dapat membezakan situasi bekerja dengan situasi di rumah? Maksudnya dua situasi lah, supaya masalah yang ada di rumah tak dibawa ke pejabat. Begitu juga sebaliknya, supaya anggota tak terarah ke situasi yang boleh membawa kepada kemurungan, anxiety ataupun sebagainya lah. Apa pendekatan yang terbaik lah, itu yang persoalan yang ditanya. Boleh Cik Nadir? Boleh. Ginilah tuan-tuan dan puan, kita tadi saya ada sebut sikit work life balance kat sana. Yang saya ada sebut sikit tadi. Kita duduk dalam dunia yang luas, tapi kita kecilkan sikit skop kita. Dalam kebanyakan masa kita berfungsi sebagai apa? Biasanya dua benda lah kan. Kita berfungsi sebagai dalam keluarga, kita berfungsi sebagai ataupun dalam organisasi. Inilah kebanyakan masa. Mungkin masa kita ambil 9 jam dekat pejabat. Kita ambil lagi berbaki 9 jam adalah di rumah untuk orang kata aktiviti hidup. Selebihnya tak hidup lah, orang kata macam tidur lah kan. Lebih kurang 6-8 jam lagi berbaki tu kita tidur kan. Jadi maksudnya kebanyakan masa kita dekat situ tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena imbangkan perkara ini supaya apa? Supaya kita sedarlah kan, tuan-tuan dan puan, di mana pun kalau kita berada kan, macam hari ni kan, kita bekerja, macam saya bekerja daripada rumah kan, saya bekerja daripada rumah. Jadi kita kena bekerja lah kan, kita sedar bekerja daripada rumah, kita kena bekerja kan. Begitu juga bila mana kita duduk dekat tempat kerja, dia lebih jelas lah, dia punya border tu lebih jelas. Sebab apa kita punch card? Sebab apa kita punch card pagi, 8 pagi, kita punch card 5 petang, kita rasa macam habis lah, selesai kat situ. Tapi kat rumah, dia banyak benda-benda yang ternampak. Ternampak penyapu satu set. Ternampak baju tak lipat set dan sebagainya. Ini keadaan-keadaan yang kita rasa macam border dia tak berapa jelas lah kan, dalam kita mengharungi tugas dan peranan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja dan juga tanggungjawab kita di rumah. Itu satu part. Part yang kedua adalah berkaitan bagaimana sesuatu keadaan itu kita terbawa lah orang sebut kan. Isu dekat rumah, bawa dekat pejabat. Bergaduh dekat rumah kan, mewujudkan surrounding yang tidak sihat dekat pejabat. Ini memang keadaan orang kata sebagai manusia ni tuan-tuan dan puan, kita agak gagal sebenarnya untuk apa? Untuk mengimbangkan perkara-perkara ini ataupun menguruskan perkara-perkara ini. Sebab apa? Sebab kita masih lagi belum setting. Kita tak setting elok-elok. Kan? Masa kita, bagaimana kita, okey sekarang ni kita dah sampai kat tempat kerja. Yang pertama sekali, bagi setiap individu lah, dia kena ambil masa bertenang. Saya ingat ini adalah pendekatan terbaik untuk diri dulu. Untuk diri dulu. Untuk superior ataupun ketua-ketua jabatan, saat lagi kita simbang. Kita sembang lagi insyaAllah. Ya, untuk diri sendiri tu kita kena setting. Ambil masa bertenang. Kan? Sampai je pejabat, contohnya saya dekat ni, tabung Haji Kulim dekat dengan saya, tak tahulah wakil Kulim ada ke tak ni. Parking depan tabung Haji Kulim tu, parking kereta tu, ambil masa bertenang dulu. Ambil masa 2 minit, 3 minit, tarik nafas, buat deep breathing dulu, tenang. Tadi kalut atas kereta, kalut atas jalan raya, kalut hantar urus anak pergi sekolah, kalut urus kucing dulu ke, bagi makan apa semua dulu, bagi mandi kucing dulu kan, kalut.
Kalut bangun pagi, kalut semua, urus anak-anak pun ke sekolah dah, kucing pun dah bagi makan semua, kita nak pergi kerja. Kalut atas jalan raya, tapi kulim tak jam sangat lah. Baling pun tak jam. Okey, jadi kita kalut atas jalan raya. Mungkin ada perkara-perkara yang membawa kepada keadaan emosi kita tak seronok, tak tenteram dan sebagainya. Jadi kita kena ambil masa bertenang. Ambil masa bertenang dulu, barulah kita melangkah keluar daripada kereta. Bila mana kita dah buat deep breathing ke, kena ayak kosong dulu ke, tak kena ayak kopi ke, tarik pun tak apa. Sebab apa? Teori air ni adalah air yang tidak dicerna oleh rasa, dan air yang tidak dicerna oleh warna adalah air yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita punya ketenangan emosi sebenarnya. Bagi air kosong. Kan, air kosong, tak perlu air kopi ataupun air teh dan sebagainya. Jadi kita ambil masa bertenang untuk diri kita, barulah kita langkah kaki itu dalam keadaan yang lebih tenang. Kita nak tengok dah, kita punya pelanggan duk beratur panjang dah. Saya tengok bank-bank sekitar Kulim ke Penang ke, saya duk lalu pergi kerja, pukul 7.30 ramai dah beratur. Kadang-kadang ada slipper aja, tak ada orang, dia letak dia tanda ni aku duk tang ni dah nak. Kan, jadi kalaulah kita tu dalam keadaan emosi yang tak baik, tak bertenang tadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita turun kereta, kita pun menunjuk imej yang tak berapa sihat, betul tak? Kan, kita membawa perkara-perkara yang mungkin bergaduh tadi ke, tak puas hati dengan orang atas jalan raya tadi ke, kita tengah laju-laju tiba-tiba dia pelan-pelan, dia lepas traffic light, kita yang tersangkut kat traffic light. Ada gitu. Jadi kita pun jadi marah, kita pun geram, masih wujud lagi. Jadi kita perlukan masa bertenanglah untuk diri kita. Kan, bagaimana pula untuk peranan yang kita boleh mainkan pula untuk superior ataupun rakan-rakan sekerja ni. Kan, kita kena banyak yang saya sebut tadi, sebar bahagia, usah sebar derita. Kalau kawan kita sampai ke pejabat lambat sikit, kan, kita kata alhamdulillah kau sampai juga lah Mat. Kan, jangan kau cakap baru sampai ke. Allahu Akbar. Kawan kita tu nak sampai ke pejabat tadi tuan-tuan dan puan, macam-macam dia harung. Kalau dia ada rumah flat kat Kuala Lumpur tu, 4 kali tekan penuh flat, penuh lift tu. Kali kelima baru boleh turun bawah. Dah turun bawah pula, tengok-tengok kereta tak ada. Semalam parking tani, duduk rumah flat dia tolak. Saya ingat masa saya duduk Kuala Lumpur dulu, depa tolak kereta, pipi tak ada kereta kita. Kita parking tani semalam. Rupanya duduk ujung sana dah. Oh, terkejut masih ada lagi, nampak. Lepas tu naik atas kereta, macam naik atas jalan raya, macam-macam masalah yang ada. Baru sampai pejabat. Kita sebagai superior, kita sebagai rakan sekerja, alhamdulillah kau sampai juga. Kena ada elemen begitu. Jangan kita sebarkan ataupun jangan kita jadi mata lalat. Kita kena jadilah mata apa? Mata lebah. Kena tengok hak baik. Walaupun ada hak tak baik, kena tengok hak baik. Daripada kita kata hang baru sampai ke. Ingatkah hang mampu dah tak sampai? Ada hak jenis belawak kasar pun ada lagu tu. Kan? Ingatkah hang mampu dah? Rupanya ada. Tapi dia tadi kalut atas jalan raya macam-macam. Kita tak tahu. Kan? Hari tu memanglah sebelum tu kita bolehlah melawak dia lagu tu, tapi dalam keadaan emosi tak stabil, dia boleh buat bergaduh. Dia boleh ambil PC atas kaunter kita, dia hampuk kita boleh jadi. Jadi semua orang kena pandang dalam pandangan mata lebah. Usah pandang pandangan mata lalat. Jadilah orang kata kita sebar bahagia, usah sebar derita. Ini perkara-perkara yang kita kena buatlah supaya apa? Supaya sedikit sebanyak kita dapat bantulah kawan-kawan kita yang berhadapan dengan isu-isu ini. Kan? Untuk kita mengenakan dendaan, hukuman, tindakan tata tertib dan sebagainya, saya ingat itu kita boleh buat flow lah. Dia ada flow dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kan? Kita guna dulu kaedah ni. Kalau kaedah ni tak jalan, macam kita didik anak-anak jugalah, no? Baru rotan. Rotan pun ada 10 cara nak rotan. Nak rotan anak yang tak mau solat umur 10 tahun tu pun ada cara. Begitulah jugalah. Semua kita kena belajar lah. Baik yang dah jadi bos ataupun yang bakal jadi bos, banyak benda ilmu yang kita kena belajar supaya apa? Supaya kita dapat mewujudkan suasana yang baik dan juga orang kata mencapailah objektif perbincangan kita ini, dapat mewujudkan perhubungan ataupun suasana ekosistem tempat kerja yang sihat, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Dua kali kita dengar apa, sebarkan bahagia, elakkan derita, insya-Allah. Elak sebar derita. Lancarkan cuaca baik. Elak sebar derita. Tadi nampak macam ada daripada audiens kita, mungkin Hajar Rashidah kot ada nak bertanya kan pada penceramah kita pada hari ni. Hajar Rashidah ada lagi kah?
nampak tadi macam nak bertanya kan? Bertanya soalan? Sebenarnya saya nak ucapkan tahniah pertama, tahniah kepada pihak akrab bersama dengan penceramah kita, speaker kita yang sungguh hebat pagi ni, Cik Nazir. Betul? Saya tidak. Dan saya tahniah, insyaAllah. Saya sebenarnya orang dah nak pra persaraan dah pun, tetapi insyaAllah masih lagi bertugas di bawah unit CEC pengurus di unit CEC. Di sini saya nampak ada Puan Hajah Mas Mizan, pengurus-pengurus, insyaAllah sahabat-sahabat rakan akrab. Okey, banyak yang saya dapat ilmu hari ni sebenarnya. Sebenarnya satu perkongsian yang agak maaflah saya dapat orang kata slot in di tengah-tengah, di hujung, di tengah, jadi saya cuba jugalah. Okey, insyaAllah satu perkara yang saya lihat tadi mungkin peranan kita lah yang saya dapat perkongsian kes lah kalau saya dapat di sini kongsi bersama, yang mana pertalian darah. Contoh bagi kesnya mungkin bagi Imam mungkin dah ada kes-kes yang senario yang berlaku di mana kadang-kadang bila ada pertalian darah ni dia tak mengaku. Contohnya anak dia ni memang sakit, anak dia ni ada sakit, tapi bila realitinya dalam kes yang kita kata dia ada masalah kesihatan mental tadi, simptom-simptom tu dah tunjuk, dah ada pun simptom, jadi kita kena cepat-cepat rujuk kepada pihak yang berkenaan tadi, pihak ketiga contohnya tadi, macam Cik Nazir sebutlah, pihak ketiga, sebab pihak ketiga ni dia lebih arif, profesional tadi dia lebih arif tentang apa yang patut tindakan seterusnya dibuat. Jadi saya nampak adalah peranan akrab tadi, peranan rakan-rakan sekerja untuk melihat dari segi simptom tadi supaya tak mengambil masa yang agak lama. Kadang-kadang because of kita tak kenal pasti dia punya simptom tu, kita biarkan mungkin pihak yang kata pertalian darah ni mengatakan anak saya okey, tak ada apa pun, dia boleh buat kerja, dia dapat perform, dia, tapi bila dia sakit je dia ni, jadi masa itulah kita kena tempat cepat, orang kata apa, tackle that issue dan merujuk kepada pihak yang berkenaan lah, profesional. Ini satu perkongsian lah yang saya kes yang dikendalikan di bawah saya, dan saya terima kasih jugalah kepada pihak rakan-rakan akrab ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. InsyaAllah. Baik, terima kasih Haji Rashidah. Okey, Haji Rashidah ni Cik Nadir merupakan seorang kaunselor tabung haji lah. Maksudnya Cik Nadir pun kenal kot. Itu gambar kecil tak berapa nak perasan lah. InsyaAllah. Antara yang telah lama berkhidmat lah, dan sekarang ni dalam pra-persaraan. Tapi dalam pra-persaraan pun masih lagi orang kata bersemangat untuk nak bagi panduan. Banyak ilmu lagu ni, kena kekal lagu ni. Kena kekal lagu ni. Saya bersemangat apabila saya melihat rakan-rakan akrab saya bersemangat, dan anak buah saya bersemangat, dan saya pun bersemangat, insyaAllah. Itulah orang kata tadi, cuaca yang baik tu membawa satu ekosistem yang baik tadi. Ya, saya tak sempat nak dengar pasal ekosistem tadi, tapi Allah tak apa. Okey. Okey, Encik Nadir, ada satu soalan lagi dalam ruangan chat. Saya boleh tolong bacakan, daripada Hajah Suhana binti Muhammad Adini. Tuan, soalan saya, dengan situasi pandemik, kebanyakan daripada keketangan diminta mengamalkan work-life integrated, menyebabkan keciciran work-life balance. Ini menyebabkan salah satu faktor punca stres. Apa pendapat Tuan? Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan. Ini saya komen sikit lah. Dia sebenarnya isu work-life integrated ni disebabkan apa? Sebab hari tu kita ada pihak kerajaan disarankan kaki tangan awam ataupun kaki tangan JLC ni dipotong gaji disebabkan kita tidak memberi perkhidmatan sama tarafnya dengan kita ketika berada di pejabat. Memang ada bukti kita banyak delay dan sebagainya lah. Mungkin kalau tidak berlaku di jabatan tuan-tuan dan puan, berlaku di jabatan lain. Jadi
pihak JPA tidaklah mengambil keputusan untuk memotong gaji pekerja-pekerja awam ni ataupun JLC ni. Jadi antara perkara yang disarankan adalah kita semua integriti lah. Kita mengamalkan integriti dalam kita bekerja, jaga masa bekerja dan juga buat kerja yang sepatutnya kita buat. Dan sebab apa, kita ni ada di kalangan kita telah mendatangkan fitnah kepada penjawat awam. Antaranya waktu bekerja, dia bekerja daripada rumah, tetapi dia boleh hidupkan misi rumput, dia misi rumput, potong rumput tapi rumah dia. Lepas tu jiran pun tanyalah, jiran kerja swasta, jiran tanya dia. Sebagai contohlah, saya bagi tahu jiran kerja swasta, jadi jiran bertanya, "Han tak kerja ke?" Dia kata, "Aku kerja, aku BDR." Nampak tak, dia pun salah faham pasal BDR, sebenarnya dia membawa fitnah kepada penjawat awam yang lain. Jadi kita sarankan kepada semua orang berintegriti. Semua orang berintegriti dan juga kita pun buat kerja bagaimana macam kita fulfill masa kita dekat pejabat. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun kita pihak-pihak orang kata pengurusan tertinggi dasar kerajaan, JPA dan sebagainya, sebab apa, kita nak menjaga, bukan saja dia nak menjaga perkhidmatan itu, tetapi nak menjaga profesional itu. Maksudnya individu-individu macam kita nak jaga Cik Natir, nak jaga Cik Ilham, nak jaga Cik Iman, nak jaga puan itu, puan Hajah ini dan sebagainya. Jadi kita kena ambil tindakan ini selaras dengan apa yang telah diminta oleh pihak kerajaan. Jadi kita punya pengarah-pengarah, pengurus-pengurus semua mengambil tindakan yang sama supaya apa, kita sama-sama dapat fulfill ini. Tapi yang mungkinlah tuan-tuan, puan-puan dan puan yang saya nak kongsi jugalah, komen jugalah, dia ada pro and cons dia jugalah. Sebenarnya bila mana kita duduk bekerja di rumah ni, banyak benda yang kadang-kadang itu menyebabkan kita tak boleh nak pejam mata lagu tu je. Kan? Jadi benda berlaku depan mata kita. Mungkin isu anak-anak dan sebagainya, tapi kita sedang bekerja sekarang ini. Sebagai contoh, kita tengah bekerja, tengah buat akaun dan sebagainya, tiba-tiba anak tumpahkan makanan. Kan? Jadi kita kena tinggalkan kerja kita, kalau tidak nanti makanan itu ataupun akan menyerap atas kapet dan sebagainya. Kan? Jadi keadaan-keadaan macam tu kita kena pandai imbangkan, kena pandai uruskan dan sebagainya. Kena juga membuat penjadualan semula supaya apa, work-life balance tu tetap wujud. Kan, work-life balance tu tetap wujud. Maksudnya kalau kita dah lama, memang kita sekarang ni 24/7 dekat rumah. Kalau yang siapa tak pergi kerja tu 24/7, 24 jam 7 hari kita duduk kat rumah. Jadi maksudnya memang masa kita banyak dekat rumah. Jadi kena bangun awal sikit lah. Pukul 4 pagi dah bangun, masak nasi seperiuk, masak ayam 2 ekor siap-siap. Sebelum ayam mahal lah, ayam sekarang ni pun mahal lah. Masak siap-siap, itulah sarapan pagi kita, itulah makan tengah hari kita, itulah makan petang kita. Kau nak demand dia lebih-lebih, suami nak demand, isteri dia nak demand, makan lebih sikit. Kalaunya isteri tak demand lah, mungkin suami demand, anak nak demand. Jadi kita masak malam nanti supaya tak ganggu waktu bekerja dan juga kerja kita dapat dilaksanakan. Maksudnya balik pada diri kita, bagaimana kita menyesuaikan keadaan ini, memenuhi ekspektasi dan juga keperluan jabatan yang nak menjaga kita. Asalnya dasar ini yang saya faham adalah untuk jaga, protect kita ni, protect penjawat awam supaya you tetap dapat gaji tu. Ingat tak dulu dia orang banyak minta kita ni dipotong gaji, suku. Sekarang ni kena bagi sumbangan sikit je, RM20, RM50 je untuk tabung COVID kan, sikit je. Kan, itu lebih baik daripada dia potong. Sebab kita dipotong gaji kita sebab apa? Sebab kita tak dapat fulfill. Memang betul. Sebab dah ada bukti, dah ada data, dah ada statistik yang menyebabkan kelewatan-kelewatan tertentu di agensi-agensi kerajaan sebab kita BDR. Jadi tuan-tuan dan puan, dia baliklah pada kita sebenarnya. Saya pun kadang-kadang terganggu juga keadaan-keadaan begitu, tapi kena bangun 4 pagi, siap-siap anak dan sebagainya supaya apa, waktu kerja kita, waktu kita nak bagi slot ke, waktu saya nak mesyuarat dan sebagainya, waktu isteri saya ada lecture dan sebagainya, tidak diganggu oleh orang kata perkara-perkara yang ni. Dia bangun awal pukul 5 pagi dah sidai baju dah. Jadi kita agak berintegriti lah dengan waktu kerja kita, insya-Allah. Saya ingat perkara ini mungkin kita boleh sesuaikan bila mana lama-lama kita duduk dalam situasi ini, insya-Allah kan. Pada masa yang sama jangan sampai langsung tak tengok anak. Anak pun PDPR, PPP jugalah tengok kat bilik dia, tengok dia tengok PDPR ke dia main PUBG. Kan kita pun kena tengok juga kadang-kadang. Juga saya kan
tengok juga sebab apa kita nak imbangkan. Jadi sebenarnya jangan demand lebih-lebih lah, makan sekadar apa yang kita mampu masak, satu mata pun cukup lah. Kan tak perlu masak lebih-lebih untuk apa, untuk kita memenuhi keperluan kehidupan kita. Saya ingat kita lockdown semua tempat, dapur je kita tak lockdown no, Tuan Haji no, dan juga yang lain. Kejap ke dapur. Betul. Habis tak sampai petang, tengah hari dah habis dah. Peti air. Jawapan peti air habis. Penuh peti air habis kan? Tak ada nak tunggu bulan. Kalau dulu kalau semua pergi sekolah, semua pergi kerja, kadang-kadang tu kering dalam peti air je, buah sayur kan. Belah ni tak ada nak kering, tak tahu tengok kosong peti air. Jadi tuan-tuan dan puan, itu jawapan ringkas saya. Saya ingat walau bagaimanapun kita kalut, walau bagaimanapun kita menjaga integriti, jangan lepaskan tanggungjawab keibubapaan kita jugalah, peranan-peranan untuk kita live dan juga kita punya kerjaya kita untuk balance kedua-duanya. Saya mohon maaf sekira jawapan saya tidak memenuhi ekspektasi penyoal. Kembali kepada Tuan Haji berdua. Okey, ada nampak kita boleh buka lagi satu soalan lah, sebab tadi ada nampak Tuan Haji Razi daripada pengurus cawangan Setiawan ada raise hand tadi tu, mungkin ada nak bertanyakan soalan. Jadi ini yang terakhir lah kot, kita buka soalan yang terakhir bagi peluang pada Tuan Haji Razi. Silakan Tuan Haji Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji Roslidin serta barisan semua anggota-anggota di peringkat wilayah utara. Lebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan terima kasih di atas ilmu yang disampaikan pada petang ini. Saya cuma nak ambil sikit maklumat, mungkin tambahan maklumat daripada apa yang disampaikan, iaitu berkaitan dengan perubahan sikap anggota yang akan berlaku 2 hingga 5 tahun. Jadi saya nak tanya ialah berlaku di kalangan pekerja yang baru memulakan tugas ataupun pertengahan tugas ataupun pada penghujung tugas macam saya ni. Saya ni insya-Allah tak sampai setahun lagi dah nak bersara lah. Maknanya di kalangan dah telah berkhidmat lebih daripada 40 tahun di tabung haji. Allahu Akbar. Itu saja tuan. Mungkin saya dapat sikit ilmu pada tuan bahawa perubahan sikap anggota yang ada masalah, contohnya macam disebut tadi halusinasi, dilusi dan sebagainya, ya, berlaku di kalangan di kelompok yang mana? Kelompok awal anggota bekerja ke, atau pertengahan anggota bekerja ke, ataupun pada penghujungnya? Terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Radi atas soalan yang ditanyakan tadi tu. Jadi Tuan Haji Radi ini dulu pernah berkhidmat di tabung haji Kepala Batas agak lama lah sebelum berpindah ke tabung haji Setiawan ni. Kira kalau ikutkan boleh lah kalau masih lagi di Kepala Batas jumpa dengan Cik Nadir. Direct kan? Tapi insyaAllah kampung Haji Radi ni memang di Kepala Batas juga. Kalau agaknya nak bersara ke depan, balik ke sini lah kot insyaAllah Tuan Haji Radi ya. InsyaAllah. Jemput ke pusat keluarga bertam insyaAllah. Terus kepada jawapan lah kot Cik Nadir. Betul. Okey, saya jawab ginilah. Biasanya dia jaranglah berlaku dekat pekerja-pekerja yang baru berkhidmat ni. Sebab dia biasanya orang yang baru berkhidmat ni adalah orang yang mempunyai kekuatan, semangat, orang kata dia berkobar-kobar tu lebih lah. Jarang berlaku situasi-situasi ini. Situasi sini biasanya berlaku kepada orang yang usia 40 tahun. 40 tahun ni adalah masa kita diuji dengan penurunan tahap kecekapan, diuji dengan orang kata masalah kesihatan, diuji dengan mungkin masa tu anak-anak pun ada perangai anak-anak juga kan, diuji juga dengan tugas-tugas baru dan sebagainya. Bila mana kita umur 40 ni, kita kata kita dah biasa dengan cara kerja 20 tahun lepas begini. Tiba-tiba kita ada perubahan. Biasanya dalam perkhidmatan akan mengalami 2-3 perubahan lah dalam fasa-fasa umur kita bekerja itu. Mungkin juga ada sahabat-sahabat kita di akhir-akhir perkhidmatan ni tiba-tiba nak kena atas talian, nak kena belajar banyak platform-platform di atas talian dan sebagainya. Mungkin pun kadang-kadang tu dia menjadi satu isu juga untuk dia. Jadi dia banyak berlaku ni disebabkan juga faktor-faktor orang kata
biofisiologi tubuh. Biofisiologi tubuh manusia ini mengibatkan hormon-hormon tertentu dan sebagainya ni adalah pada ketika umur dia 40 kan, 45 bagi perempuan dan sebagainya. Sebab apa? Dia ada juga isu-isu menopause dan juga andropause bagi orang lelaki. Kan kalau jarang ataupun tak biasa dengar, orang lelaki akan berhadapan dengan andropause. Jadi keadaan dalaman diri jugalah sebenarnya menyebabkan banyak gangguan-gangguan yang boleh seseorang itu terkena lah, gangguan-gangguan psikologi ni terkena. Sebab apa? Sebelum ni mungkin kita sihat, kita pun orang kata cergas, kita pun mungkin juga masih ada hormon yang balance kan. Dia ada menyebabkan perubahan-perubahan hormon ataupun hormon-hormon satu hormon itu sudah berhenti daripada dirembeskan, juga boleh menyebabkan keadaan-keadaan begitu. Saya ingat faktor-faktor yang menyebabkan yang saya sebut tadilah kan, ada seseorang itu berhadapan dengan isu-isu kesihatan mental ini ada masa antara 2 hingga 5 tahun ni sebelum dia disahkan sebagai pesakit mental ataupun orang yang kena makan ubat ni. Sebenarnya tidak ada faktor tunggal. Ada pelbagai faktor kan, faktor persekitaran, faktor biofisiologi tubuh, faktor dia pun mungkin juga sudah ada penyakit-penyakit apa orang kata 3 serangkai ke berapa serangkai pun saya tak pastilah, sekarang ni banyak rangkai kan. Jadi mungkin juga cabaran-cabaran mendidik, cabaran-cabaran rumah tangga dan sebagainya. Jadi dia jaranglah berlaku kepada orang-orang muda ataupun orang-orang yang baru berkhidmat. Dia berlaku pada usia orang yang 40 tahun, 50 tahun. Itu pun tengok juga bagaimana kita mendepani. Yang membezakan setiap orang itu dia dapat cope dengan masalah dia adalah bagaimana bagaimana dia melihat masalahnya dan juga dia cepat-cepat selesaikannya. Kalau dia sedar itu adalah limitasi diri dia, dia dapatkan maklumat ataupun perkhidmatan daripada profesional ketiga dan sebagainya yang kita kata boleh bantu dia. Tapi kalau kita memilih untuk duduk terperuk dekat rumah, tidak mendapatkan maklumat, tidak mendapatkan nasihat daripada orang, memencilkan diri, lagi cepat penyakit tu main dekat kita. Lagi cepat kita depres, kan, kita dah stres, mungkin juga kita burn out, mungkin juga kita ada masalah-masalah tertentu, mungkin juga kita ada isu-isu perkahwinan, mungkin juga kita ada isu kewangan. Lepas tu kita memencilkan diri dengan tidak mencari solusi, akhirnya itulah perkara-perkara yang tadi saya ingat dalam tempoh 2 hingga 5 tahun banyak benda sangat. Masalah-masalah itu selalu saya kaitkan dengan batu-batu lah. Itu adalah batu-batu yang kita tak keluarkan daripada beg kita. Kita tengah bawa beg, masalah-masalah tadi bagaikan ketul bata yang kita letak dalam beg. Kan, masalah perkahwinan, masalah kewangan, masalah untuk mendidikkan anak-anak, mungkin tak cukup duit, mungkin juga ada masalah kesihatan, mungkin juga ada apa-apalah masalah-masalah yang kita kata kita nak kena jaga mak bapak kita, ini turn kita tapi kita tak boleh jaga sebab kita sibuk dan sebagainya, jadi masalah. Jadi batu-batu tu semuanya ada dalam beg kita. Jadi sebab itu kita cepat sakit. Tapi kalau batu-batu yang ada dalam beg kita kita keluarkan maksud apa? Kita solve masalah. Okey, kita tangani ni. Okey, kita bincang ini. Kita dapat nasihat ni. Maksudnya kita dah keluarkan batu-batu tu, insya-Allah jadi sihat, jadi afiat kan. Jadi baik, sihat fizikal, sihat mental. Macam Tuan Haji kita. Tak nampak macam 40 tahun dah servis. Kan? Sihat, alhamdulillah. Untuk makluman Cik Nadir juga, saya sebenarnya kagum dengan Tuan Haji Radi ni. Alhamdulillah. Dia ada anak 9. Saya baru 3 orang pun macam nak pecah kepala jugalah. Tapi Haji Radi ni anak dia 9. Alhamdulillah. Hebat jugalah sebenarnya. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita pun dah terlebih daripada masa yang diperuntukkan sebenarnya. Jadi kita cuba bagi sedikit ruang lah kepada pengarah wilayah utara Tuan Haji Nawawi Ishak. Adakah kita bagi Tuan Haji Nawawi ruang sedikit untuk ucapan penutup kah? Tak ada, mungkin Tuan Haji Nawawi tak ada bersama, jadi kita teruslah. Imam. Ya, kita teruskan dengan kuis kita lah. Okey, minta pada saudara Yusalmi untuk meneruskan majlis. Okey, untuk makluman semua juga, untuk kuis ni kita ada 5 hadiah. Hadiah yang disponsor khas oleh Encik Nadir sendiri hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Encik Nadir atas hadiah yang disumbangkan.
Jadi Ustaz Mi, boleh terangkan sedikit sikit berkenaan dengan kuis? Okey, sebelum Macam tu tahu. mana-mana yang dah buka tu boleh masuk kod dulu. 544208. Okey, soalan ni boleh jawab kemudian pun tak apa, tapi kena cepatlah. Sebab dia ada pengiraan masa dia kat situ. Kalau siapa yang dah biasa dengan quizzes ni, insya-Allah tahulah. Jadi nanti masukkan nombor KT Haji Ilmam. Ya. Masuk nombor KT, lepas tu pejabat mana? Contohnya KT 1234 THC. Macam itulah lebih kurang. Sebab hadiah kita akan hantar lah daripada Akrab Wilayah Utara akan hantar ke pejabat lah nanti insyaAllah. Soalan-soalan sekitar apa yang kita bincangkan pada hari ni lah insyaAllah. Okay, semua dah dapat kot? Dah dapat nombor kuis tu? Kita juga ada sediakan link dalam MS Team tu, nanti boleh klik ke link tu lah insyaAllah. Okay, rasanya boleh mula tu. Soalan simple saja. InsyaAllah. Boleh mula dah tu. Cumanya kepada akrab Wilayah Utara, kalau nak join pun boleh, tak ada masalah. Cumanya hadiah tu tak dikira lah untuk akrab Wilayah Utara ni. Sebab apa? Soalan memang dah tahu dah. Jadi bias lah kan. Tak aci lah orang Penang kata, tak aci. Tak aci pada akrab Wilayah Utara untuk dapat hadiah. Nak join kuis boleh, tapi hadiah tu kita bagi open kepada semua anggota yang lain yang bukan akrab Wilayah Utara dan juga semua anggota di seluruh Malaysia yang join pada hari ini insyaAllah. Okey, ramai juga dah masuk ni. Okey. So, boleh mula sekarang lah kot. Kita bagi ruang sikit lah Ilmam pada nak menjawab soalan ni. Hebat-hebat anggota kita hari ni insyaAllah. KT 23 79 mendalui. Dah dipintas dah tu 1971. Kita sekarang mencari Rossi. Potong last minute. Michael Schumacher dah bersara dah. Tak boleh nak potong dah. Dia tak boleh potong tang corner orang Penang kata. Semua Penang ni. Hai. Tu dia. 2219 dia duk potong tang corner dah tu. Ya, kita sedang mencari Rossi. Apa ada masa lagi? Boleh jawab lagi. Tak habis lagi. Ni Syafiq 3505 ni rasanya Ustaz Syafiq ni. Ada juga orang daripada HQ yang join quiz ni. Alhamdulillah. Masih lagi kedudukan yang sama. Tak ada siapa lagi nak boleh potong ni. 2219. Eh, 2219 ni nampak macam jawab penuh ni. Semua betul, tak ada salah .
Memang bagi tumpuan penuh lah daripada mula sampai habis. Kita tengoklah ada siapa tak yang boleh potong KT 219 ni. Nak habis dah soalan ni, nak habis dah. Dia seorang betul semua ni. Ada seorang yang betul semua. Alhamdulillah. Tu ada yang mengejar dah tu untuk kedudukan kedua dengan ketiga ni. Tak ada jawapan salah lagi. KT 1788 dengan 3485. Soalan semua, jawab semua betul ni. Ni yang panggil Rossi ni. 1788 ni dia nak sampai dah kedudukan kedua tu kalau betul lagi satu tu. Ada juga tu apa KT 1768 wakil dari TH Baling. Alhamdulillah dah ada pemenang kedua dah tu nampaknya 1788 Pulau Pinang. Betul semua, ada 2 orang betul semua orang ni. Duduk sebelah bah. Duduk sebelah siapa tak tahulah yang dia jawab ni. Ada betul semua lah. Okey. Semua dah menjawab ke? Ada lagi yang tengah menjawab. Tak apa, kita bagi peluang lagi seminit. Kita nak dekat pukul 5 dah ni. Bersemangat banyak anggota hari ni dalam program Bicara Akrab. Siri yang keempat ni. Nampaknya ada yang betul-betul bagi bagi perhatian lah daripada awal start ni sampai habis. Sebab apa, kita tengok ada 2 orang yang betul semua. Alhamdulillah. Rasa dah habis dah ni. Rasa confirm dah ni. Naik podium. Okey, Alhamdulillah. Ada juga dia Baling. Ada juga daripada Tabung Haji Baling Haji Imam. Wakil. Tang Kona dia betul. Dia potong Tang Kona. Tu dia baru duk sebut lah. Dia potong Tang Kona lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita selesai lah kot untuk kuis hari ni, insyaAllah. Tahniah lah potong Tang Kona tu. Tu yang benar tu. Hebat. Hadiah pun daripada Encik Nadir sendiri. Agak limited lah hadiah tu. Ya, hadiah sangat istimewa hari ni. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita mula pun dengan pantun, tutup pun insyaAllah dengan pantun. Bunga dekap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam berpisah untuk semua, di lain masa bertemu jua. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada petang ini bersama kami. Bagi pihak rancangan Bicara Akrab siri yang keempat ini, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang rancangan ini dikendalikan. Sehingga bertemu lagi di lain rancangan pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.